InsyaAllah hari ini saya dijemput untuk kongsi tajuk inilah InsyaAllah. Dan difahamkan semua memang dah sedia ikut ataupun dalam grup usrah masing-masing, betul? Ada yang belum lagi? Semua dah ikut usrah? Okay, soalan ni pun tak boleh, betul eh? Macam teragak-agak betul? Betul ke usrah yang saya ikut ni? Okey, InsyaAllah Now, tajuk ni kalau nak kata pentingnya kat mana, boleh agak tak daripada tajuknya sendiri? Kenapa nak cerita benda ni? Agak-agak akan cerita apa ni? Kalau baca tajuk je lah, sejarah usrah. Sejarah usrah. Sejarah usrah Maknanya sejarah dia, bagaimana dia mula macam tu Okey, salah silah dia semua. Okey, insyaAllah. So saya akan mulakan dengan okey, usrah ni, adakah dia matlamat ataupun objektif, ataupun dia cara nak ke matlamat dan objektif tertentu? Dia cara kan? Dia cara untuk capai something lah. Cara untuk, tak kisahlah yang kita faham, untuk belajar something ke, untuk faham something dan sebagainya. So bila kita kata dia cara kepada something, so dia nak kena cerita di sebalik tu something tu apa dulu, then baru senang nak cerita cara tu kenapa begitu Maknanya kalau kita kata kursus ni nak latih kita untuk dapat 10A SPM ke, dan mungkin ada orang nak kena tahu penting sangat ke dapat 10A tu. Setengah orang dia datang belum tahu benda tu lagi. Setengah orang memang dah termotivated, baru lah cerita sebab tu kena buat nota, sebab tu kena buat latihan dan sebagainya, dan dia akan make sense. Kalau ada yang datang tu masih saya tak nak pun ambil SPM, dan cerita tu akan jadi satu yang tak kena dengan dia Okey. Kita bermula dengan gambaran yang paling besar sekali kalau kita zoom out dalam kehidupan kita ni. Kita bermula di situ. Saya tak dia ingat lah kan. Dan sekarang ni kita berada di alam yang kita hidup sekarang ni. Satu hari nanti benda ni akan berlaku. Of course, tidak nak kata malaikat maut rupa dia begitu. Tapi kalau Google itu yang jumpa kan. Tapi faham apa yang dia maksudkan. In the end akan ada hari perhakiman, judgment day, dan kemudian eternity lepas tu Dia ada dua option, dan kita tahu optionnya So this is the biggest picture lah kalau kita nak start Dan ultimately yang kita kat sini ni, yang kita tahu akan berakhir dan akan selama-lamanya di satu tempat. Soalan terbesarnya ialah pilihan kita di mana. Right? Okay. So itu senang faham Right. Kita zoom in sikit dekat dunia ni. Kita alhamdulillah dah habis sekolah Ni semua dah habis sekolah, dah masuk dah SPM dah lepas alhamdulillah. Ni kira IPT lah kot, ataupun Kolej Persiraan semua ni kan. Maknanya bakal kat IPT, tapi maksudnya kategori yang similar lah kat situ. Semua tak sabar-sabar nak baling topi tu kan, InsyaAllah. Dan tak sabar-sabar nak lepas tu hidup sengsara, duduk kerja pagi petang. Hopefully sempat hidup sampai anak cucu Right. Satu hakikat yang kita kata dalam big picture tadi ialah benda ni pasti akan datang. Dan to make it interesting, kalau kita kata from planning punya stage, ialah kita tak tahu bila. Unlike SPM, kita tahu dah bila. So dari awal tahun kita ada setahun, kita boleh plan begitu kan. Tapi untuk planning ini, kita tahu kita mungkin sempat sampai sini ke, sempat sini je ke, sempat sini je ke, ada yang tak sempat tak tahulah kalau ada kenal personal atau tidak kawan-kawan, abang kakak ke yang dia tak sempat pun tengok ini sebelum terpanggil kan. So benda tu real So bila begitu, dan persoalan dia macam mana nak plan sebab kalau kita tahu memang sampai ke sini dan kita boleh plan lah semua ni, baru insyaAllah exam dekat situ Kalau kita kata sampai sini saja dan begitu tak tahulah ada yang semua tadi kata apa, Jepun, Perancis, mana lagi? UK, Jerman. Alright. Kalau yang belah-belah ni tak adalah macam Czech Republic, Poland apa semua. Tak ada. Tapi yang dari negara tadi tu tak, ni tak ada medik sini kan? Ke ada? Tak ada. Ke boleh je? Tak tahu bidang? Tak ada. Okey.
Saja tanya tu sebab masa pergi ke, dulu saya bawa usrah di Czech Republic rasanya, tak silap, satu fasa tu. Tanya dia bila ada exam, dia kata ikut pilihan. Rupanya dia punya exam tu exam ni doktor lah. Exam dia exam verbal dan dia ada macam tarikh pilihan. Dan siapa confident boleh ambil awal, cuti awal lah. Maknanya ada yang lambat tu almost tak ada cuti sebelum next exam. Tu first time dengar ada jenis exam macam tu lah. Dia exam maksudnya sebab dia tak ada ujian bertulis. Dia datang di baca lecture tu, doktor tu, doktor akan tanya-tanya, kalau dapat jawab, lulus lah. So siapa confident so anyway, tapi generally speaking dalam sistem kita ni kebanyakannya exam kita tahu tapi yang ni kita tak tahu bila. Now, dia punya spektrum dia ialah, kalaulah kita ni memang Allah bagi hidup sampai tua, so macam nak plan? Dan macam mana pula kalau dia datang awal, macam nak plan? Dan sebab dia punya persoalan ialah, kita in the end memang kita nak syurga tu. Dan ada ke benda-benda yang perlu settle sebelum, kalau nak syurga tu kan? Dan kalau macam mana nak plan, sebab dua-dua ni possible dan the whole spectrum Kalau just saya tanya soalan ni semua ada jawapan tak? So mana-mana pun, kat sini ke mana-mana kita, Allah akan panggil balik, apa yang perlu settle Ada jawapan tak masing-masing? Macam aku tahu yang ni kena settle. Settle ni insya-Allah selamat. Ada tak? Tak ada, tak tahu. Hutang. Oh, hutang. Lagi. Kau ni dah ada berhutang ke? Ke belajar ni pun sedang dengan hutang? Ada? Lagi? Betul? Tu maknanya kalau mati dalam keadaan tak settle hutang tu satu problem. Lagi ada lagi? Apa? Hati. Settle hati tu maksud apa? Iman, kena ada iman. Lagi? Ini bukan semua takut-takut nak jawab ke? Memang tak tahu. Apa rasa macam okey. Dalam konteks kita pergi pada gambaran besar dulu Kalau kita tengok dalam Quran ada, sebab dia macam tadi tu contoh, kalau kita kata hutang tu contoh yang very specific. Ya. Dan ada benda yang bersifat spesifik tu contohnya solat 5 waktu ke, tu very specific. Hati tu dah ada quite general sikit lah, mungkin apa, akidahnya ke, iman dan sebagainya kan. Dan ada gambaran yang lebih besar So kita pergi yang besar dulu sebelum kita pergi pada yang kecil-kecil Sebab yang ni akan memayungi, kalau kita faham yang ni, kita akan faham, oh yang ni termasuklah yang tu kan. Right. Ayat ni familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Pernah dengar ayat ni? Rasanya kalau lepas PMR SPM biasanya ayat ni part of the syllabus rasanya kalau dalam subjek agama kan. Kalau kata skema jawapan kepada apa tujuan hidup manusia, antara ayat yang keluar ayat ni Apa kalau based on ayat ni, apa yang kita kena settlekan? Translation, saya sengaja tak translation, just nak membiasakan word-word dia. Tapi ada yang perlu terjemahan tak? Semua tahu apa maksud dia? Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Basically itu translation umum So dalam konteks ayat ni, purpose dia kita kena untuk liyak budun untuk beribadah. So itu satu lagi yang famous ialah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kat sini apa yang kena settle? Tanggungjawab sebagai seorang hamba khalifah. Okey. Ya kalau kat sini hamba lah dia punya kalau word up tu kan. Kalau kat sini khalifah. Right. So generally speaking, walaupun kalau kita tengok subjek agama certain institusi kadang-kadang ditambah lagi. Dia cakap pasal kuntum khairu umat terbaiklah apa semua kan. Tapi generally speaking dia akan fall into either one or the two hamba dan khalifah. Right. Sebelum pergi lebih lanjut, nak tanya, siapa kat sini rasa, maknanya personally rasa, oh saya ni, bukan saya kat depan ni, maknanya personally rasa saya ni objective oriented, ada tak?
Seorang? Lain tak? Yang lain? Dua orang? Ke tak faham? Ke bahasa Inggeris? Tapi ramai yang nak pergi. Saya tak kata nak translate Jepun lah, tapi masa saya pergi Jepun dulu, saya punya phrase yang saya duk ulang-ulang je lah, sumimasen, nihongo wakarimasen. Itu je lah yang saya tahu kan. Orang tanya apa-apa je, itu je ulangan jawapan saya kan. Selama 3 bulan duk kat Jepun, itu je yang saya cakap. Object oriented, siapa yang rasa? Tadi ada 3-4 orang Perlu ke kita being like this? Okay, kalau saya tanya gini daripada apa yang kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kita nampak gambaran dia ni objective oriented ataupun tak? Ada yang angguk? Ada yang kerut-kerut? Ke masih tak faham apa benda ni? Tak faham? Ke first time dengar oriented tu apa? Oriented ni pun, kalau okey, yang angkat tangan tadi kenapa rasa diri objective oriented? Tadi ada beberapa orang tadi. Anda jawab. Siapa-siapa? Saya kena tahu objektif saya untuk apa, untuk saya menghala dan apa yang perlu saya sediakan untuk sampai lagi. Okey, tahu objektif dan menghala ke situ. Sama. Tadi angkat tangan tak? Sama. Kebetulan semalam saya di UIA ada sesi dengan student juga, dan ada soalan sama yang saya tanya juga. Dan seorang student kata saya sentiasa set goal kan. Tapi agak menarik, saya kata selalu tu macam mana rupanya, adakah macam setiap awal tahun kita kan ada azam tahun kan, sampai lah tu ujung tahun baru teringat balik kan. Itu bukan oriented lah, dia set objektif. Tapi macam bila kata-kata oriented tu macam bila nak buat apa-apa, sekejap, ini membantu objektif juga kan, begitu Now, kalau nak memahami dalam bahasa lain so sebab yalah kadang-kadang phrase-phrase yang kita guna ni, bila dia vague pada kefahaman kita, dia susah nak bincang so saya translate dalam bahasa yang lebih mudah kot. Generally speaking, saya boleh pecahkan orang ni mungkin dalam 3 kategori lah kot, kalau dalam konteks pembincangan kita Ada yang memang dia jenis sembang lah, ada yang at least kita buat something, dan orang nak buat apa-apa kena bagi jadi lah, gitu Objektif oriented yang gini lah boleh faham kalau from that perspective Ni perlu huraian tak? Ke boleh tergambar dah jenis-jenis ni? Boleh kan? Banyak ada orang yang macam inilah ni, sepatutnya pentadbiran lah kena bla bla bla, dia sembang. Lepas tu kalau orang tanya, so kita kena buat apa-apa? Tak, jangan ubah topik kan. Ni dia nak kutuk orang. Bukanlah dia cakap itu, tapi dia sentiasa hebat dalam berhujah tu, tapi tak buat apa-apa lah. Yang ni insya-Allah dia akan buat something, tapi orang tanya, "Jap, ni macam tak pun nampak hasil tu." Dia kata, at least kita buat something. Dia akan ada ayat skema tu kan. At least buat something. Taklah macam orang ni tak buat apa-apa kan. Yang kat sini pula, bila nak buat tu, dia betul ke ni boleh dapat benda tu? Right. Now, balik kepada soalan tadi. Based on kategori 3 ni, rasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara dia dan based on sirah yang kita tahu, semua rasa dia belah yang mana? Yang ni yakin ke? Ada gambaran-gambaran ceritanya ke yang kata memang nampak macam ni? Ke macam ni je? Ke dia duduk ceramah kat surau je? Masjid je? Right, okay. Semua tahu kan, especially lepas Nabi Muhammad SAW wafat, sahabat bertebaran satu dunia. Semua tahu? Ke ada yang baru tahu? Dan ramai meninggal di luar tanah Arab. Right? Ada yang sampai ke Rom, Parsi, Konstantinopel dan sebagainya. Kenapa dia orang jadi gini Kenapa dia orang keluar? Menyebarkan Islam. Semua tahu Ke ada yang terfikir benda lain? Jom. Rasanya mungkin nak pergi Disneyland ke, nak pergi kenapa kau pergi Tokyo? Mungkin ada reason dia kan. Tapi kita generally kata dia orang keluar bertebaran ni sebab nak sebarkan Islam. Okay. From ayat tadi kalau kita kata gini, objective oriented, bila dia buat something, dia nak capai something. Dia nak hasil lah. Dia nak hasil
Bila kita kata, oh dia bertebaran tu nak menyebarkan dakwah, hasil yang diharapkan apa Masuk, siapa masuk Islam? Orang lain kat luar ni. Okey? Ada lagi? Tu one yang paling utama itulah, maknanya dia tahu, oh kat sana belum dapat message Islam, belum dapat hidayah dan dia bertebaran. Satu lagi kalau kita nak kata from the perspective of nak tegakkan sistem Islam dan sebagainya lah. Right. So, hasilnya gitu. Maknanya kita, kat luar tu semua tak dapat lagi message dan belum masuk Islam. Kita nak dia orang jadi Islam. Okey. Caranya dakwah. Dan kalau naklah orang kat sini, kita kena pergi sampai situ lah. Faham dia punya chronology of logical ya. Kalaulah siapa yang rasa gini kalaulah kita ni hidup masa tu, kita akan ikut bertebaran tak? Kalau kita lahir kat sini dan alhamdulillah masa Nabi hidup dapat kitab Islam, siapa yang rasa saya pun akan bertebaran juga? Ke mungkin tak? Perasaan ni bukan memang tak berlaku pun, tapi nak tanya siapa yang rasa macam kalau akulah based on cara aku hidup selama ni, confirm aku akan ikut juga ni. Confirm aku duduk kat kampung tu kan. Susah jawapan ni soalan ni. Kenapa? Tak boleh bayang. Okey, tak apa. Nanti kita akan relate kepada benda yang lebih real dekat dengan kita InsyaAllah. Tapi konsepnya sama. Now, macam mana nak relate dengan tiga kategori tu ingat lagi tiga kategori tadi kan? Kalau orang yang sembang je, dia duduk orang sembang kat dalam ni kan, kat sana tu tak Islam lagi, itulah sepatutnya kena dakwah sampai sana. Macam tu lah. Ada orang macam tu kan, macam semangat dia kan, tapi 2 tahun 3 tahun pun semangat dia macam tu lah sembang kan. Sepatutnya kena ada orang dakwah tu. Macam tu lah. Kenapalah tak ada orang dakwah? Macam tu lah. Ada yang macam tu tak? Siapa yang rasa, aku macam tu. Yang kedua ni, macam mana nak buat kan? Tapi kalau nak pergi jauh, jomlah kita buat kempen kesedaran kat sini. Kesian orang sana kan, tak baik Islam. So dia buat talk ke apa kan. Dia kata, kau buat benda ni dia orang tak dapat juga Islam ni. Tak apa, at least kita buat something. Ada yang kata gitu. Ada yang, kalau betul lah dia orang ni nak dapat Islam, kita kena sampai ke sana lah. Kalau tak, macam mana nak dapat? So if that's the only way, I will go there. So tu orang yang kategori obsessed untuk make sure hasil tu capai juga. Boleh kita different kategori kan. Kalau kita tengok zaman sekarang pun, kalau kita kata Gaza macam tu, Palestin macam tu, Rohingya macam tu kan. Siapa yang sampai level kalau aku perlu pergi sana, aku pergi sana. Kalau perlulah, bukan katakan pilih. Maknanya cara fikirlah apa sebenarnya yang perlu untuk bantu kan. Ada setengah orang, at least aku share post-post yang pasal tu. So dia at least buat something lah kan. Ada orang yang sembang je. Right. Okay, sebelum kita nak kata ke mana nak pergi tu, semua tahu ke objektif kita apa? Syurga. Okay, tu ultimate aim dia. Dan dia punya, kalau kita nak kata-kata, contoh kalau kata-kata aku nak secure kerja, dan tu dia ada intermediate dia ialah, so aku kena dapat 10A contohnya. Contoh So, okay, betul ke nak syurga, tapi maknanya dia punya intermediate di dalam dunia ni apa? Apa dia punya objektif for the sake of dapat syurga tu? Ada yang betul gambar? Especially kita dah cover 2 ayat yang Allah sebut tadi. Your role is liya'budun dan khalifah. Tapi itu role kan, macam kita cakap tadi, dia orang berdakwah. Tapi kena tu yang tanya, hasil dia apa? Hasil dia orang sana masuk Islam. So dia akan dakwah sampai orang sana masuk Islam. So yang kita nak cakap, kalau kita betul-betul liya'budun, kalau kita betul khalifah, hasil dia apa sebenarnya? Ada tergambar tak? Hasil yang kita boleh nampak, kalau berjadi macam tu, itu hasil dia. Ke tak tahu. Especially khalifah. Sebab saya perasan khalifah ni dia jadi slogan yang semua orang kata khalifah tu khalifah. Tapi soalan yang susah orang jawab ialah, kalau kita dah laksanakan function khalifah tu, dia jadi apa Apa yang jadi kan? So dia kena jawab benda tu Kalau tak kita tak terpandu, macam mana kita nak kata kita on the right track kalau kita tak tahu pun hujung dia apa? Right? So persoalan besar, apa hasil yang kita dah capai Now, dalam ayat yang pertama tadi, kita pergi ayat yang okey. Dalam perbincangan ni, kita tak bincang sangat liya'budun tu sebab liya'budun tu dia agak
dia agak straightforward lah. Maknanya hamba yang taat dan patuh kepada Allah SWT, itulah hasil liya'budun. Faham ke macam tu? Kalau kita spesifikkan lagi, semua benda yang Allah wajibkan, kita settlekan. Semua benda yang Allah haramkan dan larang, kita tak sentuh. Semua benda yang sunat, kita usaha supaya Allah suka. Semua benda yang makruh, kita elakkan supaya kita tak mengundang benda-benda yang ni kan. So generally speaking, kalau kita buat benda tu, dan satu lagi gambaran ialah Allah dah tetapkan batasan. So selagi mana kita tak keluar batasan tu, kita hamba Allah. Kan? Contohnya apa kalau batasan dari segi akidah dia, so kalau keluar tu khurafat, syirik semua tu, tu dah langgar. So duduk dalam ni batasan ibadah tu juga, solat 5 waktu dan sebagainya, duduk dalam tu batasan pemakaian, batasan pergaulan, batasan adab dengan beberapa. So dia ada sempadan dia, jangan cross, insya-Allah okey. Right? Okey, tu senang. Dan biasanya apa-apa yang kita belajar pasal fardu ain dekat situlah. Tapi untuk khalifah ni susah sikit. Now, siapa ingat surah ayat pasal khalifah tu, wa isqala rabbuka lil malaikati inna ja'ilun fil ardi khalifah, surah apa? Siapa tahu? Surah Baqarah. Ayat 30 Dia di awal surah Baqarah Now, kalau kita nak faham tugas khalifah, yang baiknya kita tadabbur satu surah Baqarah tu. Dia agak panjang tapi dia package. Kalau nak faham flow, nak faham pasal khalifah, baca surah Baqarah tu, dia ada flow daripada awal sampai habis. Right. Snapshot nanti masing-masing boleh buat dalam surah ke apa, boleh tengok. Di awal Allah sebut apa? Ada pembincangan dia, dan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata kepada malaikat, aku nak jaga khalifah. Lepas tu ada perbualan kan, malaikat ke tambah apa semua tu. Okey. Dan ayat lepas tu terus Allah cerita pasal khalifah yang pertama kan. Siapa? Allah cerita Allah ajar Nabi Adam, lepas tu sujud apa semua tu kan. Tu khalifah yang pertama. And onwards Allah cerita juga banyak kisah Nabi-Nabi yang lain. Dan satu kaum yang Allah duk cerita banyak ialah Bani Israel. Kata-kata banyak misalnya. Kenapa cerita dia banyak? Sebab dalam penceritaan pasal khalifah, manusia sebagai khalifah ni, Bani Israel adalah senior kita yang terdekat. Dia dapat tugas yang sama. Allah kata kau kena jadi khalifah. Tapi kita tahu apa yang dia buat. Dia fail lah. Sampai tengah-tengah surah Baqarah tu Allah kata Bani Israel ni fail. Ada yang sini hafal ayat Quran tak? Tahfiz ke? Tak ada. Kalau sampai tengah-tengah tu ada sampai ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum kan. So itulah tilka ummatun. Itulah Bani Israel ni. Qad khalat, dia orang dah lepas dah. Dia orang habis dah tutup cerita dia, fail. Laha ma kasabat, dia orang akan dapat based on apa yang dia buat. Dan kemudian dia transition walakum ma kasabtum. Kau orang pula akan dapat apa yang based on kamu buat. So Allah tukar cerita, sekarang cerita kau orang pula. Dan datang ayat ini tengah-tengah surah Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ayat ni exactly tengah-tengah surah Baqarah. Allah cakap tutup cerita dia orang, lalu Allah cerita satu kisah kiblat tukar. Dan Bani Israel ni tak berhati. Tahu cerita tu? Siapa faham kenapa Bani Israel tak berhati? Soalan. So, okey. Bagi kewangan kita bila kata kiblat ialah hala solat kan. Now, siapa ada jiran Cina ke apa yang macam kita bangun pagi kita tengok dia kat luar tu adalah dia menghala something kepada kan. Dia buatlah upacara kan. Kalau tiba-tiba hari esok kita datang dia menghala tempat lain. Kita sibuk-sibuk. Ya astagfirullah, kenapa tukar ni? Biar dia lah. Faham ke tak ni? Ke tak pernah tengok orang Cina dah solat? Bukan solat lah, benda sembahyang dia kan. Now, orang tak kisah kan orang lain nak ibadah macam mana. Tapi kenapa Bani Israel tu tak puas hati bila Islam ni kiblat dia bertukar? Boleh faham tak? Apa yang masalah dia? Now, isunya kiblat ni pada ketika tu dia bukan signifikannya orang solat menghadap mana. Dia signifikannya kiblat tu acknowledge sebagai capital city of God lah. Maksudnya every nation have capital city. Cakap bahasa Inggeris boleh faham?
So bila Allah kata capital city dah bertukar, maksudnya officially legasi Bani Israel tu dah bungkus. Now start legasi baru. Sebab tu dengan perubahan kiblat, wa kazalika dengan ini tu, dengan rubah kiblat ni, kami jadikan kamu pula umat Nabi Muhammad umat pertengahan. Sebelum ni umat pertengahan Bani Israel, dia orang fail, tutup. Now your turn. Sebab tu dia tak pati, oi, asal pula kan, kenapa Tuhan kata kita orang punya legasi ni dah habis pula kan? Tu yang dia marah tu. Okey, tugas dia apa? Litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi ke atas manusia. Wa yakuna rasul alaikum syahida, dan rasul jadi saksi atas kita, right? So pernah bincang ayat ni? Pernah dengar kupasan? Tak pernah. In short, kerjanya ialah untuk jadi saksi. Kita kena jadi saksi atas manusia, dan Nabi jadi saksi atas kita. Nabi dah jadi saksi ke atas kita? Okey. Saksi, faham saksi? Witness. Apa function saksi? Dalam norma, okey. Saksi biasa jumpa dalam kes apa? Mahkamah. Lagi? Kahwin. Oh, siapa cakap? Lagi? Okey, dalam mahkamah, saksi tu function dia apa? Dia kata sebab betul saya nampak idea dia, memang dia yang buat benda tu ke? Tak, saya alibi dia kan. Maknanya dia testify, dia witness, apa-apalah, dia bersalah, dia betul, apa semua So maknanya we come as the evidence. Orang tak percaya, betul saya nampak sendiri, right? Saksi kahwin, apa function dia? Sah. Okey, kenapa kita jawab macam tu? Tak, maknanya kenapa kita kata function dia sah tu? Sebab kita tengok benda tu tak? Kita baca buku fiqah macam tu tak? Ada tak pernah baca buku fiqah pasal perkahwinan? Tugas saksi mengatakan sah. Tak jumpa kan? So actually tugas saksi ni apa? Kalau based on fiqah, bukan based on yang kita tengok dalam masyarakat kita. Menyaksikan. Oh, aku tak ikut tengok. Now, saya buat cerita Saya punya parent, okey, ayah saya orang Melaka, mak saya orang Kelantan. So, satu ketika dulu, masa Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz masih hidup So, sepupu saya belah Kelantan tu, dia kahwin kat Kelantan lah. Dan dia minta Tuan Guru Ni Aziz datang untuk majlis tu So, kita orang kumpul lah. Lepas tu, Tuan Guru Ni Aziz sampai. So dia datang, dia tanya macam siapa pengantin lelaki, pengantin perempuan, so dia pergi kepada pengantin lelaki. Dia terus je, aku nikahkan kau dengan so. Lepas tu yang lelaki ni dah ditanya, dia jawab saya terima nikah kan. Lepas tu alhamdulillah. Nah, semua orang terkejut tau. Sebab apa? Sebab yang lelaki tu pun terkejut. Jap, ingatkan praktis. Sebab dia tak salam tau. Dia tak salam, dia duduk, dia tanya macam mana. Lepas tu, fotografer tak sempat ambil. Sebab dia datang tak sebenarnya. Dia kata, jap, ingatkan praktis je kan. Sebab biasa kadang-kadang orang praktis kan. Dia kata, kan, dah sah lah tadi kan. Ada semua syarat dia kan. Apa? Ijab kabul tadi, saksi ada. Apa kan? Memang masa tu, saya rasa kelakar lah. Sebab, apa? Dia macam, kita macam baru ter-question balik norm yang biasa tu. Macam, tak salam boleh punya. Sebab kalau kita tengok, mana ada salam dalam tu kan. Tapi sebab kita, kalau kita biasa tengok, kalau kita memahami based on observation, kita akan ingat salam tu kena apa semua kan. Sama juga yang tu, dia tak tanya pula saksi tu sah tak sah. Now, tugas saksi, dia sama macam mahkamah tu. Kalau tiba-tiba esok, tiba-tiba yang suami isteri dia jalan berpimpin tangan kan, tiba-tiba dia kata, astagfirullah apa kan. Kita kena kahwin lah. Biar betul kau ni kan. So saksi tu, faham ke tugas dia? Tak betul. Aku saksi ijab kabul dia orang. So function dia begitu. Bila kita nama saksi, function dia gitu Balik ke sini. Apa yang kita nak saksikan ni? Maknanya yang tadi dia testify jenayah tu, yang ni dia testify betul dia dah kahwin. Dalam tugas kita ni kita kena testify apa? Ni soalan. Tergamam. Tak boleh agak Okey, Nabi testify apa atas kita?
Oh, tak tahu tak? Apakah Nabi buktikan? Okey. Yang ni secara operasinya Nabi kepada para sahabat lah. Dan sahabat sambung-sambung sampai kita. Apakah yang Nabi persaksikan kepada para sahabat? Oh, kebenaran Islam tu kan, essentially. Maknanya betul, ini aku Rasul, ini ajaran Islam, Allah suruh macam ni. Maknanya segala ajaran Islam, kebenaran Islam, ajaran Islam, tuntutan Islam, semua tu Nabi persaksikan kepada kita. Maknanya kepada kita tu daripada para sahabat dan dah disambung kepada kita. Dan tugas kita untuk sambung kepada manusia lain lah yang belum dapat. In other words, kita dakwah lah. Tapi dia punya point dia ialah, sebab kalau kita cakap dakwah dia agak vague aku dah dakwah dah, dan dakwah kan. Hashtag dan dakwah. Tapi bila kita kata from persaksikan dia ada hasil dia ialah orang tu kena convinced. Betul. Betul ni Old Town ni betul. Kau tak percaya tengok tulis apa-apa. Maknanya kita bukan bila kita witness something boleh faham? From that perspective, we have to witness, we have to testify, kita kena jadi saksi. Betul, Islam ni betul. Buktinya apa dan sebagainya. Kepada orang yang belum dapat benda tu. Alright. Now, bila kita tengok kat sini, bila Allah sebut syuhada ala nas, manusia mana? So mereka memang faham manusia semua manusia yang ada. Hence sebab tu dia bertebaran untuk cari semua manusia yang ada. Right? Dan ada satu kisah yang kadang-kadang orang ambil ialah, tak ingat dekat mana rasanya kat belah-belah sini yang macam ada yang dah sampai hujung ni. Dan dia pergi kat laut tu, siapa ingat kisah ni boleh bagi dia punya detail. Dan dia kata kalau dia tahu ada manusia kat belah sini, masa tu belum jumpa Amerika apa semua kat belah sana kan. Aku akan pergi, dengan kuda-kuda pun aku akan pergilah. Itu semangat dia. Maksudnya kalau ada manusia yang belum dapat testimoni lah kalau dia kata kan, belum dapat kebenaran Islam ni, aku akan pergi. Boleh dapat dia punya mood dia, roh dia. Right? Ada soalan so far? Boleh terima? Okey. Kita pergi dekat dengan kita lah Okey, alhamdulillah kita di sini. Dan kebanyakan kita okey, sini semua orang Semenanjung ke? Siapa ada Sabah Sarawak? Sabah 2 orang. Ada lagi? Yang lain Semenanjung Alright. Okey, pada saya lah sentimen kebanyakan kita, sebab kita dari Semenanjung, bila kita akan anggap Malaysia ni dah okey, sebab dia terbayang Semenanjung tu punya demografi lah. Okey, sebelum nak cerita Sabah Sarawak, kita zoom out besar dulu Perasan tak, despite Malaysia dan Indonesia ni, as a whole ni, kita masih Muslim minority. Perasan tak? Tahu? Kalau kita sebut fakta itu, based on apa yang kita cerita tadi, sepatutnya men-trigger apa-apa tak? Contoh kita kata, tugas kita kena testify kepada orang ni sampai dia tahu kebenaran ni kan? Dan kita tahu as a whole ni Muslim masih minority. Maknanya kat sini-sini ni macam ramai orang tak pernah dengar lagi Islam ni betul ke tak betul ke dan sebagainya. Ada menimbulkan perasaan apa-apa tak? Ke tak apalah, macam tu lah ni. Okey lagi tak ni? Ke dah terlalu, ke fakta yang tidak boleh diterima akal ni? Now, kita reflect kepada soalan tadi ni. Bagi, kalau kita kata 3 kategori manusia tadi bukti sahabat tu, kalau kita kata objective oriented ataupun obsessed nak make sure hasil tu tercapai, buktinya ialah dia memang pergilah untuk bagi tercapai benda tu. Siapa yang sanggup? Ada yang nak? Hantarlah saya kat Laos, InsyaAllah saya Islam kan. Ada? Now, ini soalan real Ini soalan real. Okey, mungkin nak masuk personal punya perspektif sikit kalau siapa yang familiar dengan Ikram dalam dia ada benda-benda yang dia buat dalam konteks di kawasan dan daerah, ada negeri dan ada satu negara lah, dan dia ada syura dia, nama dia Dewan Perwakilan Nasional, DPN Dewan Perwakilan Nasional. Itu syura tertinggi dalam konteks negara Dan kebetulannya saya dalam tu kan. So saya terdedah lah dengan perbincangan ini Memang decision dan perbincangan macam mana kita nak settlekan keislaman kat sini ni dibincangkan secara serius dan secara real. Siapa nak pergi dan sebagainya. Dan dia jadi quite interesting lah bila timbalan presiden sendiri kata,
Ikhwah mana? Siapa ni? Kita orang sanggup hantar. Siapa yang willing to go? Okay, hantarlah saya 5 tahun kat sini, insyaAllah saya selesaikan. Kan? Semua kredit-kredit je lah kan. So, that's where we are unfortunately. Maksudnya, kita tahu ada problem, tapi kita tak passionate dan obsessed untuk solve. Kita jadi cakap kan, itulah. Kesian kan. Macam itulah. So, unfortunately. So, how to bridge the gap. Dan dalam konteks kita sebagai gerakan dakwah, disebabkan Asia Tenggara ni dua negara yang agak kuat je lah, Malaysia dengan Indonesia. So Malaysia ni ditugaskan untuk settlekan kat sini, Indonesia ni disettlekan tugas ke sana sampai ke Australia dengan New Zealand sebenarnya. Yang kata okey, Indonesia settlekan ke sana, Malaysia settlekan sini. So memang ada ikhwah-ikhwah yang sentiasa pergilah ke sini, tapi masih jumlah yang amat sikit dan masih temporary. Seminggu-minggu balik macam tu So belum sampai yang sahabat pergi memang tak tahu akan balik atau tidak. Right. So itu just nak share. Okey. Tapi bila tanya tadi, sebelum nak cerita ni, kita cerita ni dulu. Dalam konteks ini pun, yang daripada Sabah tadi, macam mana realiti kat sana? Ada keperluan ke dakwahnya perlu dikuatkan ke dan sebagainya? Ke dah okey dah, Alhamdulillah, nampak okey je. Tak tahu sebab korang yang tahu. Tak familiar? Tak, maknanya dari segi percentage Muslim dan Muslim kat sini amat berbeza dekat sini kan, generally speaking kan. So dalam konteks itu bila sebut Malaysia ni memang as per assignment, Selangor sebenarnya ditugaskan ke sana dan Johor ditugaskan ke sini. So memang ada yang pergi, tapi dia masih amat, sebab jumlah orang yang dihantar tu amat kecil, so dia pergi kepada kampung-kampung yang tertentu lah, dia tak dapat nak cover besar. Tapi nak katanya perbincangan tu real. Cumanya kita masih gagal nak sediakan ramai orang yang willing untuk buat betul-betul benda tu secara long term So ini semua nak katanya, kalaulah kita semua bukan hanya di dalam ni tapi semua yang faham ni, passionate benda-benda yang kita kata tugas kita apa yang dari awal tadi yang Allah sebut tu, sepatutnya benda ni memang rancak lah. Right? Okay, satu lagi ayat. Familiar ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pernah ayat ni? Okey. Allah declare. Okey, ka ni siapa ka? Ka ni kamu individu kan? Kamu apa mufrad Apa kalau bahasa Arab? Mufrad musanna jama' lupa dah. Mufrad. Maknanya dia bukan kum kan? Kalau kum tu kamu, tapi ka ni seorang kan? Siapa? Merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidaklah aku utuskan kamu melainkan untuk rahmatan lil alamin. Alright. Biasa dengar Satu soalan. Adakah Rasulullah SAW berjaya capai rahmatan lil alamin? Berjaya. Now, rahmatan lil alamin kau terbayang apa Apa yang terbayang bila sebut rahmatan lil alamin? Terbayang apa? Ada boleh bayang apa? Kalau saya kata ni, kalaulah semua kita dan umat Islam semuanya berlaku baik, berlaku rahmah kepada semua orang, tercapai tak rahmatul alamin? Tercapai Tercapai, betul. Pada saya tak. Sebab apa? Sebab kalau ada penjenayah kat luar tu masih buat porak-peranda, kita dah buat baik kepada semua orang, tapi ada penjenayah kat luar tu yang merosakkan keadaan, adakah semua orang merasa rahmat? Tak kan? Boleh faham? So, state of rahmatan lil alamin ni, bila ada satu hadis hadis tu panjang, tapi kita ambil petik kat ujung dia Nabi sebut, wallahi la yutimmanna hadzal amr, sesungguhnya Allah akan sempurnakan urusan ni sehingga orang boleh bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut, pernah hadis ni, tanpa takut apa-apa kecuali of course takut Allah dan juga takut serigala kepada kambing-kambing biri-biri dia. Siapa faham hadis tu? So Nabi declare, kata kalaulah Islam ni settle, keadaan dia orang boleh bermusafir jauh, tak risau apa-apa kecuali serigala je. Maksudnya apa? Tak ada orang jahat lah. Sebab kalau kita faham zaman Nabi SAW sebut tu, karavan dagang ni kerisauan dia adalah bandit ataupun yang akan rampasan tu kan. So Nabi kata bila tercapai Islam ni, macam in a way tak ada penjenayah lah. Right. So selagi mana Gaza tu menghadapi apa yang dia capai, yang dia hadapi, selagi mana Rohingya
menghadapi apa yang dihadapi, sebagaimana Uyghur Cina tu kan. Boleh tak kita claim, oh dah rahmatul alamin? Taklah, masih ada orang yang tak rasa rahmat kan. So soalan ni balik, adakah Rasulullah SAW percaya capai rahmatul alamin? Masa Nabi SAW wafat, dah tercapai ke apa yang kita sebut tadi tu? Belum, tapi tugasnya selesai tak? Kalau kita kata tugas selesai, Allah declare tugas dia tidaklah melainkan rahmatul alamin. Tengok rahmatul alamin macam tak capai, so macam mana? Sebab soalan ni macam mana kita, sebab Nabi SAW takkan diwafatkan unless tugas dia selesai. Tapi kita tengok Allah kata rahmatul alamin, tapi rahmatul alamin belum capai. So tugasnya hanya selesai bila dia dah wariskan kepada sahabat yang dah boleh carry on the task yang insya-Allah akan sampai. Faham dia punya tu tak? So selagi mana Nabi tak selesaikan sahabat sampai level itu, tugas dia belum selesai. Sebab cerita nak sampai rahmatul alamin dia bukan cerita satu generasi. Dia bukan cerita, seorang tu masih hidup memang tak, dia ratusan tahun, right? So Nabi kena settlekan sampai sahabat memang exactly faham apa yang perlu dibawa, cara dibawa, kaedah dibawa dan sebagainya. Dan itu selesai. Sebab itulah, siapa yang rasa tarbiyah yang sahabat lalu ini berat dan perit dan susah, kenapa macam senang je? Susah. Kenapa? Okey, perlu tak sahabat lalu susah-susah macam tu? Perlu. Kenapa? Sebab benda masuk. Okey. Now, kalau tengok sirah, tahu kan 3 tahun pertama secara rahsia. Lepas tu dakwah secara terbuka 10 tahun. Lepas tu 10 tahun di Madinah dan negara lain. Now, perbezaan ketara antara 3 tahun dan seterusnya adalah 3 tahun tu orang tak tahu pun Nabi berdakwah. Lepas tu Nabi naik ke Bukit Safa, declare dia bawa Islam. Dan selepas tu penyiksaan yang dahsyat dah. Keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah, lepas tu syahid, Bilal kena dan sebagainya. Now, masa 3 tahun itu, Abu Bakar dah masuk, Khadijah masuk, diorang ni soleh tak? Kita gitu, diorang dah soleh tak? Tak soleh lah, Muslim yang soleh, hamba Allah yang taat ke tak? Oh kan, yelah secara apa yang okey, kalau faham solat soleh tu kena ibadah macam kita sebab masa tu memang belum turun ayat puasa, zakat, haji, solat semua tu kan. Tapi kalau kata soleh tu maknanya apa saja yang Allah tuntut dia taat, apa semua tu dia dah gitu kan. Tapi kenapa? Sebab the fact that kenapa Nabi berubah kepada dakwah terbuka? Adakah Nabi bosan macam tak ada cabaran ni? Sebab Allah suruh kan? Tahu ke? Allah yang indicate dan Nabi, sebab tu Nabi start dakwah secara terbuka Dengan itulah startnya terseksa lepas tu Kenapa Allah yang, sebab Allah lah yang men-trigger kesusahan tu. Dan again bertimpa-timpa So soalan dia, adakah mereka perlukan semua benda tu? Dan sebab kalau kita tengok terbukti dari awal tu, tanpa kesusahan tu pun mereka soleh dah sebenarnya, mereka hamba yang baik dan sebagainya. Tetapi mereka bukanlah ditarbiyah untuk jadi soleh sahaja tapi ditarbiyah untuk bawa Islam ke serata alam. That's explain why prosesnya gitu. Kalaulah mereka tu nak dilatih jom jadi baik sahaja, tak perlu semua benda yang berat-berat tu. Tapi dia orang ni ditrain supaya bila Nabi SAW wafat, dia orang boleh carry on the mission. Hence training dia begitu. Now, benda ni penting untuk dia fahami, sebab kebanyakan benda yang adik-adik semua akan lalui dalam usrah ni hanya boleh di-explain dengan benda ni. Faham tak? Sekejap, korang semua dalam ikut senang dia dah ada tak macam daurah ke katibah ke? Belum ada lagi? Pernah dengar daurah ke? Atau kau ke guna word lain? Kau belum ada? Ni first time program Sebab saya tak kenal Second. Nanti akan sampai masanya macam dia ada indicate macam selain daripada usrah mingguan tu, ada lagi dia punya adik-beradik dia punya program lah. Now, saya pernah ditanya oleh adik-adik bang,
Memang saya kena semua attend semua ke? Saya tak boleh nak attend yang setiap minggu sekali seminggu saja kat. Dan dia punya statement dia macam ni, dia agak menarik. Dia kata, "Bang, kalau saya tak datang pun yang tu, saya jadi jahat ke?" Boleh faham ayat tak? Maksudnya apa problem dia? Now, explanation yang simple, yang ni faham ke benda ni? Maknanya tak, sebenarnya saya sedang train adik ni untuk boleh bawa misi ni macam para sahabat. Sebab tu proses dia macam ni. Kalau adik bercerita just nak jadi baik saja, sebenarnya memang tak perlu pun benda ni. Faham? So the system is designed untuk membawa kita semua untuk boleh carry on sama-sama benda ni, melaksanakan tugas khalifah kita. Kalau orang yang tak ada cita-cita nak jadi khalifah, nak laksanakan tugas khalifah, dia nak jadi baik saja, kebanyakan benda dalam sistem kita ni tak make sense. Kenapa kena, memang tiap-tiap minggu kena Kalau datang sekali sebulan je, jahat ke saya? Dia bukan isu jahat tak jahat tu, dia isu tak, proses ini untuk equip ke depan. Right? Now, kenal figure ni? Salah habis. Kenapa kau kenal dia? Apa sumbangan dia? Apa? Jangan takut silap. Dia membuka Baitul Maqdis kan? Kalau tak tahu kau tengok movie ke apa, movie yang cerita pasal Salahuddin. Kingdom Heaven. Taman bila dah cerita time. Anyway, yang ni kenal Muhammad Al-Fatih. Kenapa kita kenal dia? Constantinople. Okay, ni dekat sikit, semua kenal lebih famous Okay, ni dua figure yang dikenali sebagai pemimpin yang hebat sebab membuka kota yang besar Baitul Maqdis, Constantinople. Now, pernah tahu tak satu cerita menarik lah macam mana Constantinople tu akhirnya dibuka? Satu cerita yang macam orang kata macam, oh ni strategi luar kotak. Pernah dengar apa-apa? Apa yang kau dengar? Apa yang dia buat? Bawa naik kapal? Lalu darat. Tahu tak kenapa dia buat tu? Now, okay, ni dua peta ni okay. Dia punya serangan lama tak dapat tembus Dia nak masuk ke darat ni. Tembok ni cukup kuat. Dia ada armada dekat lautan ni, tapi lautan ni lautan yang bergelora, so dia susah nak attack Dia ada lautan yang tenang kat sini ataupun air yang tenang. Cumanya ada rantai kat sini yang dia pasang, so memang tak boleh masuk. So idea dia ialah, dia minta tarik kapal turun ke sini Itu instruction dia buat. Now, adakah Muhammad Al-Fatih tarik kapal? Adakah dia yang tarik kapal tu? Dia bagi arahan betul tak? Dan tentera dia lah yang menarik kapal tu. Now, kat sini highlight the point. Kita kenal leader dia yang hebat. Kita tak kenal ribuan orang di belakang dia. Tapi kejayaan dia sebenarnya dependent kepada orang tu ready untuk laksanakan instruction dia. Boleh faham? Kat sini semua sister, semua akhwat So soalan ni bukan tak directly kan. Tapi dalam sesi semalam dan sebelum-sebelum ni saya biasa tanyalah. Dia kata, "Ikhwah, kalaulah leader yang sama, exactly Muhammad Al-Fatih yang hebat itu juga. Beza dia ialah di belakang dia kita kata ni ikhwah-ikhwah ni. Bukan ikhwah ni lah macam. Rasa-rasa jadi tak episod tu? Dia jadi lain kan? Kan? 4 kes yang saya biasa akan highlight based on observation kasar lah, yang budak-budak ikhwah-ikhwah yang ikut serang saya kata 4 respon lah yang saya akan terbayang. Satu, bila Muhammad kata, "Jom ikhwah tarik kapal ni kan," akan kata-kata yang keluar, "Ketua kita ni betul ke tak ni kan? Kapal ni untuk air. Bila mana pula kapal ni untuk darat?" Tu mempersoalkan macam arahan tu pelik, tak masuk akal dan sebagainya. Itu satu. Kedua, inilah ketua kita ni tahu susahkan kita je kan. Dia tak tahu kita susah kat bawah ni. Suka-suka suruh tarik kapal. Bukan. Okey. Ni bukan tarik sampan kan, ni tarik kapal, dia kapal, tahu kapal perang tu besar kan. So bila dia nak tarik dengan tali tu, boleh kata berdarah-darah berbekas kan. So siapa sempat pergi Istanbul Saya dulu sempatlah ziarah Istanbul. Dia ada museum Al-Fatih tu lah, museum apa nama dia, 1453. Dan dekat tangga tu dia ukir ramai-ramai tengah tarik kapal tu. Kan? So siapa sempat pergi boleh visit lah Muhammad Al-Fatih punya museum tu. Anyway. So tu komen yang kedua lah. Macam ketua ni tahu susahkan kita je kan. Tu biasa. Yang ketiga, yang mungkin lagi biasa, InsyaAllah kalau free. InsyaAllah kalau free.
Ataupun yang keempat, mana ikhwan? On the way, tak sampai lagi. So, kalaulah karakter kita begitu, memang tak jadi cerita ni. So, point dia ialah, di sebalik semua nama yang kita kenal, Muhammad Fatih, Salahuddin Ayyubi, even Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sebenarnya kenapa dia berjaya buat benda-benda tu, kerana di belakang dia ada orang yang berkualiti macam mana. Dan usrah kita didesain untuk lahirkan orang begitu. Otherwise tak kisahlah siapa yang nak lead tu, dia jadi macam semua insyaAllah kan. Macam tu je lah kan. Tak jadi Right. Pernah dengar hadis ni tak? Iza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Ataupun translation dia, kalau keluar 3 orang untuk bermusafir, untuk travel, falyu'ammiru, lantiklah amir, lantiklah ketua salah seorang. Pernah dengar hadis ni? Tak pernah? Okey, kalau yang pernah dengar, ataupun kalau tak pernah dengar, boleh baca translation dia. Instruction dia straightforward je. Kalau korang travel 3 orang, select atau elect seorang jadi leader, jadi amir. Faham tak apa essence kat sini? Siapa pernah buat benda ni? Oh, kita nak travel satu kereta ni kan? Siapa ketua ni? Okay, lantak lah kan apa. Ni arahan tau. Fi'il amar kan? Di dalam Islam ni ada banyak arahan-arahan yang yalah banyak lah kita nak kena belajar sampai baru kita tahu kan. Now, kalau saya cakap macam ni hadis ni mengajar untuk kita bila buat kerja, termasuk kalau travel macam ni, kena secara berjemaah. Siapa faham? Faham? Ke tak faham? Saya ulang. Hadis ni mengajar bila nak buat kerja, termasuk kalau nak travel, kena secara berjemaah. Faham ke? Faham. Now, apa beza berjemaah dengan beramai-ramai? Siapa faham apa perbezaan antara berjemaah dengan beramai-ramai? Ada? Berjemaah ada ketua kan? Right. Sebab hadis ni bukan cakap kalau nak travel lah ramai-ramai, travel lah 3 orang. Dia bukan cakap tu. Dia cakap lantik ketua tu. So, kalau contohnya senang nak faham, kalau bulan Ramadan biasanya ramai orang datang masjid untuk isyak dan tarawih kan. Biasanya lepas isyak akan ramai-ramai orang bangun untuk solat ba'diyah kan. Kalau kita masuk, kita akan cakap itu solat berjemaah tak? Yang solat ba'diyah ramai-ramai tu. Itu solat ramai-ramai kan, faham tak? Dia ramai yang sedang solat, tapi dia tak ada imam. So bezanya ialah ada imam ada makmum. Sama ke sini. Bila travel ramai-ramai, kenalah berjemaah, maknanya kena ada ketua, dan once ada ketua, yang lain tu dah lantik tu ketua, kenalah ikut. Itu dia punya implikasi. Now, kenapa dia bawa hadis ni? Ulama menggunakan hadis ni dah kata macam ni. Dalam Islam, kalau travel je pun kita disuruh untuk berjemaah ataupun berstruktur, bertanzim kalau bahasa Arabnya, berstruktur lah, maknanya ada leader, ada yang di bawah ni. Apatah lagi dengan kerja yang lebih besar. Faham logik dia tak? Kalau travel je pun ni, apatah lagi kalau kita kata nak buat kerja khalifah apa semua ni, lagilah memang ada tuntutan untuk ada struktur tu. Right? So tu pendalilan nak kata kenapa ada tu. Dan yang tadi kita bawa cerita Muhammad Fatih, Salahuddin Ayyubi tu contoh real lah. Nak berjayanya benda tu, dia kena ada ketua dan ada pengikut yang setia mengikut ketua tu. Cuma? Right. So, ni kita terus jump kepada tajuk kita. Memahami semua benda tu, kalau saya buat statement begini, so nak tak nak kena usrah juga. Siapa yang respon dia exactly ke tu ni? Siapa yang by now nampak kaitan ataupun tak nampak kaitan? Sebab saya terus jump ni. Kalau saya terus jump ke sini, sebab tadi kita bercerita macam tugas kita kena sampai macam tu, Islam kena sampai bla bla bla. Lepas tu untuk buat kerja sebesar itu kena secara tersusun, struktur berjamaah apa semua kan. Tiba-tiba masuk usrah. Ada yang dah faham ke? Kalau dah faham, dia boleh habis kat sini lah. Ke kena kaitan? Buktikan apa kaitan usrah dengan semua benda tadi. Dan itulah datang tajuk ni sebenarnya. Sebab nak linkkan usrah ni kat mananya yang dia support benda-benda tadi tu. Right? Sebab ada yang tanya macam, bang betul ke? Abang kata pasal alam lah apa benda dunia ni kan. Saya tak nampak lah yang datang tiap-tiap kali minggu ni ada sumbang apa-apa benda tu. Ada yang pesan saya macam tu. Sebab tak nampak, tak ada sumbangan pun lah. So, that's where the discussion comes here. Dan kat situ dah tajuk ni. Now, sebelum masuk tajuk, mungkin cerita sikit lah. Okay, kita dah tengok mukadimahnya tadi. Yakni the background of the whole story. Maknanya,
Mana datang benda ni? Okey. Benda ni bukanlah satu-satu benda, bukanlah satu-satunya benda yang perlu difahami untuk kita laksanakan tugas khalifah. Tapi dia satu komponen yang amat penting. Right. Bila kita cakap tadi, tugas khalifah tu selesai bila kita kata ada Muhammad Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya, dan ada tentera ataupun pejuang di belakang dia. Yang ni kita cerita specifically untuk mewujudkan pejuang di belakang dia. Tapi the whole complete set ada lagi lah, macam mana pimpinan tu dan sebagainya. So itu akan ada tajuk-tajuk lain lah. Yang first sekali, kalau tak ada pun yang orang nak dipimpin, yang ready untuk bawa kerja selevel itu, dia jadi tak ada cerita lah pemimpin tu nak pimpin apa kan. Faham ke? So kita bukan claim inilah satu-satu benda yang perlu difahami, ataupun ada benda ni terus settle semua benda. Tapi dia jadi problem bila benda ni, ataupun yang kita kata benda ni tu, maknanya hasil dia tadi ialah adanya prajurit-prajurit, adanya pasukan yang berkualiti tu, individu-individu yang berkualiti tu lah, baru kita boleh cerita next level. So dia prerequisite yang awal yang penting. So sebelum masuk, sedikit tak sempat perkenalkan diri, so walaupun dah diperkenalkan sedikit. Nama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan, saya bekerja di UIA. Dan biasanya saya cerita personal punya info ni nak relate dengan usrah lah sebenarnya. Apa pengalaman saya dengan usrah. Saya lahir di Leeds, UK. Macam mana boleh lahir kat situ, parent, ayah saya MCKK, lepas tu fly ke sana. Mak saya TKC, fly ke sana. Masuk usrah, Baitul Muslim, kahwin, lahirlah saya kat situ. Isteri saya lahir kat Oklahoma, cerita yang sama juga. Parent belajar kat sana, kahwin, lahir ikut tarbiyah, kahwin, lahir kat situ. First time saya jumpa isteri kat situ lah, masa saya 3 tahun kot, 4 tahun kot, dia baby. Masa ayah saya buat degree kat sini, buat master kat situ, jumpa kat situ. Tapi bukanlah dipasangkan kat situ. Tapi nak katanya kebetulannya dah jumpa kat situ, walaupun later on 25 tahun lepas tu baru jumpa balik. Saya banyak membesar di Shah Alam dan sekolah rendah Islam Iraq, sekolah menengah Islam Iraq, walaupun gambar tu sekolah menengah. So saya sekolah agama 11 tahun dan dah terbiasa dengan usrah dari sekolah lah. Parent pun dah ikut usrah. Kat sekolah pun, ni saya kat sana. Kat sekolah pun dah biasa dengan usrah. Now, habis sekolah, saya masih intact, bercita-cita nak tengok tempat kelahiran. Nak balik Leeds, kampung Leeds. Kat sinilah saya rasa macam alhamdulillah merdeka lah daripada dipaksa ikut usrah. Sebab kat sekolah kena paksa ikut usrah. So dekat situ satu benda yang in hindsight, saya perasan biasanya orang yang biasa disistemkan usrah, hanya dipaksakan kalau kat sekolah agama dan sebagainya ni, ada orang yang dia habis tu dia nak sambung, dia macam nak lagi benda ni. Ada orang yang cukup lah. Saya kategori itulah. Saya berjaya first time lari dari usrah kat sini. Tapi unfortunately salah seorang daripada ni masuk tempat yang sama dan drag saya balik. Dan saya ni jenis budak baik, bukan budak soleh, budak baik. Budak baik ni dia malah gaduh. So, okeylah. Lepas tu, tahun 98 kegawatan ekonomi berlaku. So, GPA datang, dia tukarlah dua benda. Dia kata, sorry lah, duit tak ada sekarang ni. Satunya, kau nak pergi overseas kan? Local je lah Dan kau dapat scholarship kan? Pinjaman je lah So, kita orang bertuah lah, dapat dua benda tu So, saya pergi ke Unit 10. Okay. Next second time saya berjaya lari dari usrah. Unfortunately mamat yang sama masuk dan okay. First time saya di-assign buat usrah kat sini tapi hancur lebu lah. Tak tahu apa jadi kat budak-budak tu semua. Sebab saya pun tak tahu kenapa kena buat ni. Alah, ikut je lah silibus ni. Okey lah. So siapa yang bawa macam tu biasanya tak jadi lah. Sebab saya pun tak tahu nak bawa ke mana, untuk apa dan sebagainya. Paksa je. Now, lepas tu saya sempat jadi tutor kejap dekat UPM. Kalau cerita bab study, ini first time saya masuk tempat yang quite interesting dalam konteks saya masuk kelas. Saya mengajar tutor tu. Demografi engineering masa tu dia quite 50-50 lah. 50% Malay, 50% Chinese. Lalu ada Indian sekerat. Saya masuk kelas dia macam semua Melayu duduk sebelah, semua Chinese duduk sebelah. India ada belakang, tak tahu apa. Dan setiap kali berkelas sentiasa benda sama. Any question, semua sini kemas beg, semua sini angkat tangan. So quite interesting lah. Macam patutlah macam tu kan, patutlah result dia macam tu So sebab kat sini memang tak pernah ada soalan kan, semua nak balik kan. Yang sini, dan soalan budak-budak Cina ni saya pun tak kerti nak jawab.
Anyway, lepas tu saya lari ke UIA. Dapat offer di UIA, saya pindah ke UIA. Ada banyak reason lah. Salah satu reason ialah UPM kata, awak score kan degree lu kan, buat PhD terus lah. Saya cuak, saya buat sini, dia kata tak apa, buat master dulu step by step. So, saya masuk ke UIA. UIA ni lain lah, semua kelas dia Muslim. So, saya tanya any question, semua kembali back. tak ada orang tanya. Semua tak nak belajar. Alright, so lepas tu saya sambung master di UTM Skudai. Cerita pasal usrah. Okay, dekat UPM ni, saya dekan dia masa tu ikhwah, dan di assign saya bawa usrah pimpinan pelajar engineering masa tu, sekejap. Tapi sebab tu saya lari, saya tak tahu apa jadi kat diorang. Kemudiannya saya sambung master di UTM Skudai. Kat sini nama saya dipasing dan adalah kat sini. Ikhwah-ikhwah kat sini kontak dia nak ajak ikut usrah, sambung usrah ke usrah. Tapi saya ingat lagi mesej dia kata macam Hisafuddin bla bla bla. Baru sampai dekat UTM. InsyaAllah malam ni kita ada pertemuan. So kalau awak ikhlas untuk berjuang untuk agama, jom join. Saya baca banyak kali, kalau ikhlas join, kalau ikhlas join. Lala saya tak pergi lah. Nanti esok dia marah kan. Kita lama sejam kan tunggu kot. Kau kan. Dia kata kalau ikhlas kalau kata tu nak bagi semangat. Anyway, itulah permulaan saya usrah kat situ. Dan dari segi pengalaman saya, masa di Intek ikut usrah tu dalam keadaan kolpa. Kemudian di Unit 10 agak berbeza sebab di IPTS, so semua budak-budak tak aktif dengan persatuan. Weekend je semua pergi Mid Valley, pergi apa semua. Kat UTM ni lah first time tengok, ada kelab Iqra apa semua kan. So dakwah dia agak tersusun. Anyway, lepas tu saya grad habis master, masih bekerja di UIA. Tapi sebab rumah masih di Shah Alam, so saya ditugaskan jaga Intek masa tu. First time saya di-assign jaga satu usrah ramai banyak-banyak. Itu pun ada cerita juga, sampai-sampai ada brother tu kata, "Oi, Saifuddin dah balik. Malam ni free tak?" Datang. Sebenarnya saya nak pindah kawasan ni. Alhamdulillah ada pengganti. Tiba-tiba dapat tugas macam kan. So zalim sungguh. So saya kena jaga, dan saya sempat jaga 2 batch. Batch yang pertama tu saya dapat muhasabah yang direct lah daripada Allah SWT. Satu meeting tu, so saya bawa lah satu grup usrah ni, dan ada yang lain bawa usrah. Kemudian satu meeting di kawasan masa tu, ada pakcik ni kata, "Oh, awak jaga Intek kan? Boleh check tak ada pakcik ni kat negeri ni, dia kata anak dia kat Intek, anak dia mengadu. Dia kata boleh tak minta tukar nakib." Yang dia kata nakib tak kerti bawa usrah apa, hamba semua. Dia kata okey lah, saya check bagi nama. Dia bagi nama anak usrah saya. Kalau saya kontrol lah, insyaAllah saya akan siasatkan siapa ni kan. Takkan nak mengaku kan. Tapi itu tertampar lah, kita short-short bawa usrah, tapi anak usrah macam tu kan. So dia ada dia semua cerita ni sebab saya first time terklik usrah tu apa, masa saya bawa second batch tu, tiba-tiba ada program dekat Masjid Bulat kat PJ tu. Saya bawa budak-budak ni, saya just bawa sebagai driver, lepas tu lepak kat belakang, dan based on pandangan depan tu baru first time, lah usrah tu ke? Dan kat situ perubahan saya lah kan? Maknanya bila kita bawa benda dengan faham, dengan kita bawa ikut-ikutan, dia akan berbeza. Kalau saya tak cakap macam ni, kita semua biasa kan, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, semua biasa tasbih kafarah. Siapa tahu kenapa kita baca? Oh, takkan tak ada. Ke kena tambah kopi ke apa, semua dah penat ni. Tak tahu Kalau saya tanya macam ni Nabi ajar ke doa tu? Ke dapat kat mana? Dapat kat sekolah. Nabi ajar tak? Tak tahu So kena tahu sebab dia akan lain tau. Now, saya biasa dengan tasbih Quran dari zaman sekolah Cumanya later on tu baru bila kita tengok, siapa tahu Riyadhus Salihin? Pernah buka Riyadhus Salihin? Kita tak tahu Riyadhus Salihin tu? Nanti kalau tu boleh cari depan ni. Tu benda yang elok ada, dan kita baca at least 1-2 hadis setiap malam ke apa, dia membantu untuk kita jadi hamba yang soleh. Now, kat situ ada hadis ni, kita boleh tengok. Nabi dalam satu khutbah kat hujung tu dia baca subhanakallahumma bihamdik sampai habis Dan ada sahabat terus tanya, "Ya Rasulullah, apa tu?" Itu indicate kalau kita tak faham, jap, itu untuk Nabi je ke? Kita pun elok ikut ke apa? Tanya. Jangan sampai sekarang pun masih ikut-ikutan. Sekolah suruh kita buat je lah. So, dan Nabi kata ini sebagai kafarah kepada sebanyak majlis tadi. Tu datang nama tasbih kafarah tu. Kat bahasa Melayu kita sebut kifarah Kafarah tu apa?
penutup dosa. Penutup dosa. Maknanya kalau ada satu lagi saja, kalau ada lara atau cakap lara apa semua tu, kita minta Allah tutup sebab kita nak keluar ni dengan pahala tanpa dosa kan. Dia tutup dosa dia bukan tadi kita buka tak Kalau tak buka tak payah tutup. Dia bukan tutup majlis macam tu. Dia tutup dosa tu kan. Tutup dosa tu. Sebab tu dia applicable untuk semua. Dalam kelas pun kita duk mengumpat lecturer ke apa, lecturer saya suka orang kan. Harap macam ditutuplah semua dosa-dosa tu. Sebab yang dosa sebanyak majlis. Right. So, ada kesan tak kita tahu benda tu dengan tak tahu? Saya sebelum ni dari zaman kecil baca sambil kemas baik. Subhanakallah. Kalau kita tahu, kita sedang kata ya Allah ampunkanlah segala dosa tadi. Cara dia macam tu tak? Dia masih ada kehadiran hati kan, serius ya Allah ampunkanlah dosa kan. So itu beza tahu dengan tak tahu. So tu contoh yang kita dah biasa buat dan kita pun perasan cara kita buat kalau kita tak faham dengan faham So sama jugalah usrah ke apa semua ni, kalau kita tak faham dengan faham amat berbeza. So penting kita faham kenapa kalau tak tahu kenapa, tanya kenapa Memang kena kalau contohnya nakibah kita buat amal ni boleh tak BT ke apa, kena tanya kenapa, apa manfaat dia kan. Sebab once kita faham, cara kita buat tu lain So batch yang kedua, so siapa yang jumpa siapa anak usaha saya masa ni kalau tanya pengalaman yang batch yang pertama, yang kedua tu amat berbeza lah. Amat berbeza. Yang pertama tu rasa hamba, ya Allah tensionnya. Yang kedua tu anak usaha seorang tu dia guna word angau. Saya pun apa guna word macam ni, dia macam dah seminggu tak jumpa ni bang. Relax kan. Tapi anyway, kemudiannya saya sambung PhD dekat sini, kat Perancis, Institut Superior de l'Automobile de Transport. Saya punya Perancis pun dah sama jugalah sebenarnya. Saya sebut Jepun pun tadi, French pun apa désolé, je ne parle pas bien français. Macam tu je lah. Saya ni pergi negara orang tak kita cakap bahasa orang unfortunately. Anyway, ni industri dia, University de Bourgogne. Dan kat sini specialization dia automotive. So saya kat sini. Dan di Perancis ni saya belajar banyak benda baru lah sebab saya kata tadi kat degree saya Allah dah expose saya dengan IPTS, nature dia lain. UTM, IPTE, nature dia lain. Dan kat sini amat lain daripada negara macam kalau UK dan sebagainya. Kalau pergi UK dan sebagainya, kalau buat majlis raya satu bandar untuk Malaysia tu ramai. Masa yang saya pergi kat Perancis ni, bila tanya macam kat bandar kau berapa ramai? Ada 3-4 orang. Oh ramai ke macam tu. Dia kecuali kalau siapa tahu Perancis mungkin bersangsong kot yang ramai cikgu-cikgu yang ramai. Kalau tempat lain tu macam biasanya seorang dua orang kadang-kadang seorang. So dia jadi agak interesting bila dia orang buat usrah dan ajak usrah So dia terpaksa naik train 3-4 jam jumpa. Macam ni nak ajak usrah dalam tempoh yang singkat tu kan. So saya first time tengok gaya-gaya begitu Anyway, dan saya belajar juga. Sebenarnya masa saya di Intech lagi saya perasan dia punya, saya dah bawa budak UK yang pergi UK, A-level pergi UK, lepas tu US apa dah program dia, pergi US. Saya perasan masa tu maksudnya kalau kita nak prepare orang, kalau realitinya amat berbeza, preparationnya kadang-kadang memerlukan benda yang berbeza. Saya masa bawa budak A-level, bila dia fly tu dia rasa macam saya semangat lah nak continue usrah. Dia okey sebab dia sampai sana ada abang kakak tunggu Yang nak pergi US, dia nak ikut usrah, sampai sana dia tak boleh survive sebab US ni tahu kan, US ni negara yang amat besar So macam nak travel tu dia macam negara lain dah kalau standard kita ni kan. So dia tercampak kat situ, orang yang terdekat dengan dia ialah 24 jam perjalanan macam tu. Dia macam, so masa saya belajar maknanya 6 bulan masa dia duduk kontak macam mana nak survive kat sini. Saya pun masa tu tak terexpose, tak kerti nak bantu Lalah dia kecundang. So macam macam ni lepas ni siapa yang nak pergi US ni memang dia kena reti create usrah baru baru dia boleh survive So itu just nak cerita, kita kena faham kita nak ke mana, apa preparation yang perlu kat sana, baru kita prepare well equipped So preparation kadang-kadang berbeza. Anyway, saya dekat Nevers, ni Nevers, dia bawah sikit daripada Paris. Usrah mate saya ada yang di Toulouse, lepas tu di Tours, di Besançon, di Turki dan di Holland Nakib saya ketika tu di Itali. Kita orang usrah online lah sebenarnya tu, tapi setiap bulan akan jumpa sekali So dia 3 kali online, sekali ni. Dan travel dia masak juga masa giliran usrah di tempat nakib ni quite interesting sebab rumah dia kebetulan dekat dengan bangunan condong tu. So kita orang dah penat sekali, jom kita tengok bangunan condong, tengok lepas tu masuk balik pisah tu Anyway,
Dari segi pengalaman bawa usrah, saya dari Perancis pernah bawa usrah di Moskow, pernah sampai kat sana lah, jumpa anak usrah kat situ, Poland, Czech. Lepas tu anak usrah saya ada bawa usrah Jerman dan Spain. Tu pengalaman pas usrah lah. Anak ada 2 orang yang lahir kat sana, ni anak yang first lahir kat sana. Dan lepas tu ada ni first ada seorang lagi, kesian dia, tak dapat gambar banyak. Anak yang first lahir kat situ je. Alright. Now, habis dekat situ balik ke UAE lah sampai sekarang alhamdulillah. So dan saya banyak bergelumang dengan dakwah yang terjadi di Gombak. So cerita sedikit sebanyak, dan saya rasa key point, key take away kat situ ialah walaupun saya dah dibiasakan dan diforcekan dengan usrah dari kecil tapi selagi mana kita tak faham, kita sentiasa nak lari, kita tak faham apa manfaat benda ni dan sebagainya. Dan bila kita bawa usrah pun, saya bawa usrah pun, anak usrah tu sengsara sebab apa benda lah bang ni kan, nak bawa ke mana pun tak tahu. Dia jadi macam dia jadi majlis menghabiskan silibus dan tanpa direction yang jelas so dia anggap berbeza. Kita kena kejap, kita nak bawa ke mana, kenapa dan sebagainya. Right. Balik kepada sejarah usrah. Usrah ni apa sebenarnya? Dalam konteks Malaysia dia agak unik sebab usrah ni agak mainstream. Tak pelik lah orang sebut usrah ni. Dalam TV ada, dalam radio ada kan. Dia ada 2 implikasi. Satu, dia jadi tak ada allergic dalam konteks macam terpaksa sorok-sorok nak sebut. Tapi satu lagi implikasi ialah bila sebut usrah, experience lain orang amat pelbagai. Saya masa di Perancis tu, kita orang masa visit adik-adik tu, biasanya dia masa awal tu dia sampai untuk buat language dulu. Dia akan berkampung satu hostel So kita pun sebab tak ada dewan macam ni, tak apa masa tu, so buat dekat dia punya common kitchen dia macam banyak bilik, letak kat hujung tu common kitchen. So kita orang datang tampal kertas kat magic paper apa tu, contoh-contoh kat situ ada yang duduk atas sinki, duduk bawah macam tu lah punya program situ. Saya cerita lah tu offer usrah. Dan ada, ingat lagi mamat ni dia pandang semacam lah. Saya kata kenapa tak menarik ke? Dia kata bang, saya dah biasa dah usrah kat sekolah, tak ada pun macam ayam macam kita ni. So kat situ baru saya realise macam-macam orang dah lalu macam-macam ni usrah dan dia dah ada persepsi based on apa yang ni. So kat situ datang perbincangan ni agak kritikal Nah, saya buat analogi gini. Kalaulah sebelum kita masuk usrah, kalaulah kita ada satu sistem yang kita nampak input masuk, keluar output ni. Kalau kita nak replicate benda yang sama, kita perlu tahu apa? Macam kita kena masuk input ni, tak tahu apa kat sini. Contohnya budak ni masuk, keluar 10A, bagi program tu contoh So kita kata kita nak buat benda yang sama, kita nak buat kotak yang sama, kita kena tahu apa? Kita kena tahu dalam dia lah kan, proses macam mana, apa dia buat dalam tu Kalau kita main taram je, jadi tak? Kita mau buat lah, tu budak masuk, dapat tak 10A? Kalau pun tak tahu apa benda yang sebenarnya yang orang sana tu buat Now, semua kenal benda ni? Silakan SB. Ada yang memang tak makan ke? Okey, salah satu benda kalau dulu traditionally memang dia kenal dengan kek lah, sekarang macam-macam. Tapi kita ambil kek ni, kita mungkin tahu dia punya raw material ada tepung, ada gula, ada telur dan sebagainya. Dia ada proses dia yang menghasilkan benda macam ni. Dan kita kata, aku nak menghasilkan benda yang sama lah. So aku bawa benda aku, kita guna material yang sama. Dapat tak benda yang sama? Tak kan? Mungkin dapat donat goreng ke, cakoi ke, tak tahu yang apa keluar sini. Apa kata kita kata, tak apa, saya tepek Lego Secret Recipe kat sini, dapat hasil yang sama? Tak kan? Sebab benda yang sama kan. Walaupun kita nak tak, ni Secret Recipe juga logo dia. Faham analogi ni? Kenapa usrah ni jadi mainstream kat Malaysia? Sebab bila dilihat usrah tu menghasilkan hasil-hasil yang hebat di luar. Masalahnya yang dibuat tu tak apa-apa macam-macam. Lepas tu dia tepek nama usrah, ni usrah. Hasil dia jadi macam-macam lah. Dia tak jadi hasil yang sama sebab dia bukan nama tu. Dia bukan nama usrah, nama ni usrah. Dia prosesnya apa? Walaupun namanya usrah ke bulatan gembira ke benda, proses tu yang penting. So sebab tu kita nak tahu apa proses tu sebenarnya, bukan just nama tu. Right? Kat sini so far ni semua word-word Arab Usrah word Arab, liqaq word Arab, halaqah word Arab. Boleh bezakan tak antara dua ni kalau dari segi wording? Ni maksud apa? Secara bahasa. Keluarga ni, perjumpaan dan semua. So kalau kita cakap keluarga, kita terbayang apa kalau secara normal sense? Dapat lagi? Maknanya antara individu tu kan. Kalau ini is event tu pertemuan dan sebagainya. So dia dua benda yang berbeza Now,
Bila kata-kata liqa' ni kalau kita refer kepada halaqah mingguan tu, dia subset kepada usrah. Dia macam keluarga kita, contohnya keluarga kita setiap malam ada dinner bersama. So dinner tu subset kepada keluarga tu. Bukan dinner tu lah keluarga kan. Orang tanya macam, ada tak orang tanya, keluarga awak bila Keluarga saya malam Jumaat. Ada? Tak, itu pertemuan, mungkinlah pertemuan keluarga kan. Keluarga semua gathering. Tapi keluarga lah, individu kan. So maknanya, ini adalah set group tu. Kan kita rasa kita sekeluarga. Dan ini adalah pertemuan kita. Dan sebenarnya dia subset kepada satu benda yang lebih besar. Ini bahasa Arab juga. Manhaj tahlil ataupun metodologi perubahan. Kalau siapa pernah dengar hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu kan. Yughayyir tu taghyir tu lah, maknanya ni perubahan. Metodologi perubahan. So bila kita cakap tadi yang kita nak capai perubahan yang besar tu, dia ada penceritaan yang panjang. Salah satu ceritanya pasal usrah yang kita nak cerita ni. Dia ada cerita lain lah sebenarnya, tu kan sampai. Tapi salah satunya cerita usrah. Dan usrah ni apa pula? Salah satu je adalah usrah mingguan tu. Dia kata usrah mingguan tu, dia akan ada cerita lain juga sebenarnya. Ada soalan? Soal? Okay. Now nak cerita ke benda ni? Tak apalah. Masa kita berapa? Tak nampak pula masa dia sini. Nanti kalau tu alertkan siapa. Okay, dalam konteks usrah yang kita bincang ni, siapa yang pernah dengar? Siapa yang start ni? From the current manifestation usrah yang kita jalan ni, pernah dengar? Hasan mana? Pernah dengar nama tu? Hasan mana? Pernah dengar? Pernah tengok gambar dia? Dan ini gerakan yang dia start lah, Al-Ikhwanul Muslimin. Ini slogan dia, wa'indu. Right. Okay, kita cakap dia gerakan yang dia buat ialah Ikhwanul Muslimin. Now, dalam gerakan ni lah dia create usrah tu. So, kalau nak dapat full picture dia, kena ada bayangan sebenarnya dia nak capai apa. Dan basically yang kita cerita semua tadi itulah apa yang nak capai. Yang kita jadi awal tadi. Oh, Islam ni sepatutnya ni. Okay, kebetulannya dia hidup. Ketika dia hidup dan mendewasa tu, dia melihat benda besar yang berlaku di dunia. Masa 1924, siapa tahu 1924 apa berlaku? Khalifah Osmaniyah ended officially. Berakhirnya sistem khalifah kat muka bumi ni. Dia hidup masa tu. Dia start masa tu, dia dah jadi cikgu kan masa tu. Dia mengajar bahasa Arab tak silap. Dan 1928 dia tubuhkan gerakannya. 4 tahun lepas khalifah jatuh. Part of an effort untuk mencapai kembali apa yang Islam perlu capai lah. Maknanya kalau kita kata apa yang kita nak capai tadi tu, one of the prerequisite kena ada khalifah untuk functionkan benda tu. So apa yang kita cerita dari awal tadi tu, itulah yang biasanya nak capai. Dan part of dia punya tu ialah dia hasilkan sistem usrah. So dia part of the cerita lah. Dan kita nak tengok cerita kat situ. Okay, in general kalau kita ada misi yang besar nak merubah masyarakat pun dah besar, tapi apa tadi kita cakap Asia Tenggara, dunia, cukup tak kalau kita ada seorang? Confirm tak cukup? Kalau kita ada ramai, banyakkan ramai lah, jangan kata satu, dua, tak lagat nak lukis ni, tapi ramai. Kalau ramai pun tapi semua kualiti yang tak ada macam ni, tak jadi juga kan. Kalau ramai dan semua super power lah, cukup tak? The missing point ialah lepas tu ini maksudnya yang kita cakap tadi, elemen tadi kena berjemaah tu, tersusun dan sebagainya. Ni saya letak gambar logo yang saya join lah. Tapi nak katanya kalau slide yang cerita pasal Ikhwan, saya akan letak logo Ikhwan. Tapi point dia ialah kalau semua ni, okay, siapa yang kat sini yang rasa diri dia superpower ataupun pernah dengar superpower, lagi mencabar sebenarnya untuk bekerja sama, sebab semua ada kepala sendiri. Dan kat situlah cabarannya. Dan kalau kita tengok Abu Bakar dengan Umar lain kan dia punya karakter, betul tak? Tapi macam mana dia boleh jadi sekali? Yang natural kita, kalau kita kata kita adalah member yang macam tu, dua tu tak boleh bayang lah duduk sekali. Kenal kan karakter Abu Bakar Umar, dan pandangannya sentiasa macam towards the opposite direction. Tapi dia orang dilatih untuk boleh begitu kan, untuk boleh begitu. So itu yang menjadi kekuatan mereka. So again, kita bukan seorang tak cukup, memang kita nak ramai seramai mungkin.
ramai saja tapi tak reti apa benda, tak boleh juga. Kita nak setiap individu tu memang dibina kualitinya, dan kita kena semua reti kerja as a team, kan? Right. Bagaimana benda dibina? From the perspective of apa yang disistemkan oleh Hasan al-Banna ialah sistem usrah untuk tarbiyah, untuk emulate apa yang sahabat lalu dulu. Boleh faham dia punya gist? Kalau ada soalan boleh tanya. Alright, so reflect sistem kita cakap tadi, sahabat di tarbiyah tu untuk exactly untuk boleh bawa benda ni, dan sistem usrah ni design untuk emulate that. Not just simply untuk jadi orang jadi soleh, orang muslim dan baik, tetapi untuk boleh carry on tugas yang besar. Right. So ini satu word yang kalau saya biasa guna benda ni lah, jundi. Jundi ni siapa main ni word Arab pernah dengar? Kalau literally dia jadi tentera lah. Kenapa dia guna word tentera ni? Sebab biasanya yang acknowledge mempunyai disiplin macam tu adalah tentera. Kau tengok movie tak? Movie Melayu tengok? Macam Pascal tengok? Pernah tengok Pascal? Ada, kalau siapa yang tengok, ada satu babak yang tiba-tiba dia panggil semua orang untuk mission tu. Yang ada seorang tu tengah makan dengan isteri dia kan. Bila dapat message tu dia buat apa? Kau tengok lah? Kau tengok? Dia buat apa? Kau dah lupa, dia kata apa hampir movie ni kan? Tahu babak tu kan? Kau tak sampai kontak sangat sampai situ, dah tertidur lah. Siapa yang tengok? Ada babak tu, masa dia dapat message yang dia tengah makan dengan isteri dia, dia buat apa? Dia cium dahi isteri dia terus pergi kan? Dia bukan tak pergi makan dulu, habiskan dulu. Yang ada seorang tu tengah tunggu nak boarding kan, dengan tiket tu lah tu dapat call, terus dia call, sorry tak dapat balik kali ni kan, dia koyak je tiket dia kan, dan terus sampai. So itu nak kata gambaran jundi lah, faham tak? Maksudnya if we ask you to come now, you come now, macam tu lah kan? Macam kalau benchmark sahabat ialah sami'na wa ata'na, kalau pendengar, bila kami dengar arahan kami taat, bukan insyaAllah kalau free. Itu bukan jundi lah kan? So biasanya tentera memang dia dilatih gitu dia latih gitu. So kita bukan nak cakap pasal pegang senjata apa semua tu, kita nak cakap pasal kualiti tu. Once Nabi kata, oh kita kena pergi Tabuk, kita pergi. Kalau sirah begitu dia bukan, ada tak dalam sirah kita dengar dialog dia macam tu kan? Nabi kata, jom ada Tabuk ni, siapa free? Ada tak soalan tu? Siapa free? Saya free, saya tengoklah. Tak ada kan? Dia terus, kita perlu buat ni, jom jalan kan? So that's where this quality is. Now kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad SAW bila diutus, dia mula-mula dia terus berdakwah, betul? Kita katalah ni society dia berdakwah. Lepas tu ada segelintir yang masuk Islam. Dakwah ni terus berterusan. Tapi yang segelintir ni ada dapat special process tak? Maksudnya yang dakwah tu dakwah lah, bawa Islam. Tapi yang dah masuk Islam, adakah? Okey. Ke dia orang pun ada juga? Kat mana? Apa indikator? Pernah dengar? Rumah Arkam bin Abi Arkam? Itu untuk orang Islam saja kan? Itu contohlah, maksudnya bukan hanya masyarakat yang masih musyrik tu sentiasa dibawa ke Islam, tapi yang dah masuk Islam ni dia bukan okey dah bagus, alhamdulillah masuk syurga dah kot. Dia ada proses dia Rumah Arkam bin Abi Arkam. Okey. Ni sebenarnya kisah semua family masa macam mana Umar masuk Islam. Dia dengar adik beradik kan? Okey, sebelum tu macam mana dia tiba-tiba dengar tu? Apa yang lead dia pergi ke rumah adik dia? Ada orang beritahu. Kenapa orang beritahu? Mula-mula dia nak bunuh Nabi kan? Atau adik engkau pun dah ikut Nabi. Dia tak sebut Nabi lah, tapi adik engkau pun dah ikut Muhammad. So dia bengang, dia pergi rumah adik dia. Dia dengar adik dia dengar baca Quran dalam tu kan? Adik dia seorang ke? Dengan suami? Dua ke? Ada seorang lagi, ada Khabab kan? Dan kemudian berlakulah dialog tu kan, dan Khabab masa tu menyuruh bila tahu Umar ni bukan calang-calangan, dia menyuruh, dan kemudiannya bila dia macam Umar tu tersentuh dan insaf, baru dia keluar dan dia bawa Umar ni pergi Rumah Arkam bin Abi Arkam, dan kat situ Umar masuk Islam. Tahu kisah tu kan? Now, poin dia kat sini lah, Khabab tu siapa kat rumah tu? Yang ketiga tu, orang ketiga. So Fatimah dengan suami dia tu rumah dia. Yang orang ketiga tu buat apa sah? Itulah nakib dia. Maksudnya Rumah Arkam bin Abi Arkam ni
tempat Nabi dengan para sahabat yang dilatih, dan setiap orang itu di-assign untuk rumah-rumah tu dan berlaku secara rahsia. So kita nampak sistem tu. Cerita ni agak menarik sebab saya kadang-kadang tanya juga adik-adik ni, kau ni ikut usrah kenapa? Nabi buat apa? Kata, kan ada rumah Arkam bin Abi Arkam. Kata, oh kalau betul kau cakap kau orang macam rumah Arkam bin Abi Arkam, kena buat macam tu lah. Nabi bawa dia orang bawa rumah-rumah lain. Kau ni tak bawa siapa-siapa, janganlah claim. Macam tu kan. Sebab dia function dia begitu dia tak mati di situ. Dan satu lagi, bila Mus'ab bin Umar dihantar ke Madinah, semaknya sebab Bai'atul Aqabah darah masuk Islam, dan kemudian Mus'ab dihantar kat situ antara lain untuk dakwah, antara lain untuk kita yang dah masuk Islam. So nak katanya ada sistem, in general kita sebut tarbiyah lah, maknanya dah masuk Islam ni dibina, ditingkatkan. Now, bila kita zaman tabi'in, maknanya Nabi dah wafat dan seterusnya, masih berlaku tak tarbiyah ni? Dakwah ni masih berterusan, especially dalam pengembangan Islam. Tapi dan tarbiyah untuk orang Islam ni, dia masih ada special program macam ni tak? Pernah dengar tak kat mana-mana? Now, generally speaking, pembinaan umat Islam ketika tu, internal umat Islam dia banyak berlaku dalam family. Kalau kita dengar siapa Imam Syafi'i, macam mana dia jadi macam dia tu? Dia hafiz masa umur apa tu, family dia dah train dia, betul? Bila dia keluar jadi ulama tu, dia dah takhasus faham? Dia dah jadi specialization ilmu dia. Tapi sebelum tu, macam mana dia jadi karakter yang hebat dalam family? Atau in other words, usrah lah. Fast forward, zaman kita ni, family masih jadikan orang macam Imam Syafi'i semua ke? Dia dah jadi keluarga Simpson ni kan? So, usrah ni dah tak ada, dah walaupun keluarga tu keluarga Muslim, tapi dia dah tak function melahirkan individu Muslim yang hebat. So terpaksalah mamak-mamak ni siapa nak jaga, datanglah nakib lain. Jadilah family swasta ataupun usrah yang kita tahu sekarang. Usrah kita sekarang family swasta lah, sebab sepatutnya parent kita yang dah train kita. Dan harapnya korang bayang macam tu lah, anak-anak kita sepatutnya kita lah yang lahirkan dia orang macam tu kan. Bukan, walaupun tu mencabar sebenarnya. Tolonglah nakib siapa-siapa, anak aku ni tak tahulah nak buat macam mana. So, gitu Now, Imam Syahid Al-Banna, dia create sistem usrah, akhirnya lahirlah jundi-jundi yang kita sebut tadi, dan dakwah tersebar ke seluruh dunia. Now, kalau faham cerita ni dah tak put perspektif masa zaman tu, sebenarnya zaman Madinah pun dah bentuk dia dah buat berbeza Tapi lepas tu semua dah banyak, sebab yalah masa zaman ni semua sahabat tu parent dia musyrik apa semua kan. Zaman kemudian tu yang dalam family tu semua dah Muslim Harapan kita ialah anak-anak kita kena kenalah kahwin dengan orang yang sama-sama faham semua kan. So faham cerita tu Sebab kalau kita pun tak jadi yang function dalam keluarga tu, macam mana kita nak harapkan anak-anak kita kembali So dia akan ada trajectory begitu Alright. Now, essentially ada dua benda yang perlu terhasil. Bila kita nak hasil apa? Satu, each individu kita dan kawan-kawan kita kena jadi individu yang hebat, quality wise. Kedua, dah hebat, berarti bekerja secara berpasukan. Faham? Dua-dua benda tu. Now, dalam konteks masa zaman Nabi ni, boleh nampak tak dua-dua benda ni serentak dekat dalam ni? Macam contoh yang tadi tu, Khabbab tu, dia dibina dekat rumah Al-Qam, dan dia juga distruktur sebab rumah Al-Qam tu dia bukan just majlis ilmu. Dia juga majlis penyusunan siapa pergi mana apa semua tu. So dia ada dua-dua serentak. Now, dekat sini dia quite interesting sebab mainly usrah ni menghasilkan individu. Yang ni kita kena bincang sikit sebab dia berbeza Dalam zaman ni dia balik macam ni, di mana dalam usrah kita cuba melahirkan dua-dua. Kita tertrain untuk jadi individu yang hebat, dan juga kita tertrain untuk teamwork. Faham ke? Yang kat sini sebenarnya zaman bila dah ada khalifah, once dah ada negara Madinah, Nabi jadi khalifah onwards, yang ni dibina dalam society. Sebab arahan tu dikeluarkan oleh khalifah. Faham? Dan the whole society jadi team dia. Macam Muhammad Fatih dengan tentera dia Tapi kita ni mirror kepada sini from the perspective of kita tak ada yang tu. So until ada benda tu, setiap gerakan Islam dia melahirkan dua-dua benda ni serentak dalam sistem masing-masing. So kalau sistem kita, dalam usrah kita melahirkan dua benda. So dia jadi macam kita kena faham, kita sedang dibina untuk kualiti kita meningkat, dan juga reti teamwork lah. Sebab tu ada assignment yang bersifat dua-dua tu. Boleh tengok Now, ini sambung sikit-sikit yang agak teknikal. Kalau ada first time dengar tak apa. Now, bila kita cakap Hasan Banna create usrah ni,
So how far have you heard anything about Nazabana? Sejarah dia ke apa dia? Ke pernah dengar nama je roughly? Nama dia roughly Alright. Now cerita dia kalau kat short dia punya effort dakwah tu panjang daripada zaman student lagi. Dalam student dia create macam-macam kelab apa semua untuk dakwah. Until bila dia membesar tu tiba-tiba khalifah jatuh dan tiba-tiba gagasan tu terpaksa jadi besar. Sebab sebelum tu macam khalifah masih ada, dia more kepada society ni rosak, dia kena bantu Tapi once khalifah pun tak ada, jap kerja aku sampai kena make sure benda tu berlaku So dia jumpa Syekh Azhar. Faham dia ni kat Mesir. Al-Azhar dah lama ada kat Mesir tu. Dan bila dia pergi jumpa Syekh Azhar semua tu pun, Syekh Azhar pun confused, tak tahu nak buat apa. Which is quite interesting lah. Sebab kat situ dia kata, dan aku kena start lah. Dan akhirnya start lah dia Ikhwan Muslimin dan sebagainya. Dia bermula dengan 6 orang, jom kita sama-sama buat until dah berpuluh negara sampai sekarang Right. So itu cerita dia. Now dalam penceritaan itu, usrah ni kat mana? Tu satu persoalan Adakah dari awal dia kata, okey jom kita buat usrah? Hakikatnya tak Dia bermula dengan katibah dulu. Siapa pernah dengar term ni? Kau tak pernah tak apa? First time dengar. Dia bermula dengan katibah okey, tak apa. Kalau tak pernah dengar ni cerita Ni semua word Arab Even sebenarnya dia bukan from the perspective of usrah dia bermula dengan katibah, tapi actually asal mana dia bergerak, dia berdakwah selama 10 tahun sebelum ada sistem yang macam kita ada sekarang usrah. Sebelum usrah tu katibah 10 tahun lepas tu baru lepas tu kemudian baru ni dia punya mood dia dari awal tu, dia sentiasa pergi kepada masyarakat, kata kita umat kita macam ni, jom siapa-siapa nak dakwah sama-sama. Bila dah ramai, dia kata oh ni dah perlu disistemkan, dan baru dia create sistem ni. Now apa makna dua perkataan ni? Usrah semua faham makna ni? Maksudnya family. Kalau kita tanya Syekh Google Translate, kita letak usrah, dia akan keluar family. Kita kata gambar family ni kan. Now katibah, kalau kita pergi kepada Google Translate, katibah dia akan kata battalion. Translation direct dia battalion. Battalion tahu ke? Oh tak tahu battalion. Now kalau dalam dia term tentera kalau kita ambil US punya structure paling kecil dia panggil squad, 8 hingga 12 orang. Lepas tu platoon, company, battalion, regiment, division and so on lah. Sebab tentera US ni amat besar. So dia punya ni structure dia. So ni unit terkecil onwards So bila Al-Banna create battalion, tapi battalion tak sampai 300 lah. Battalion setiap katibah Al-Banna set dia kata 40 orang So bila dia mula, dia kata macam kita dah ramai orang yang passionate nak dakwah, perlu struktur. Sebab kita kata tadi quality tu satu, teamwork tu satu. So dia kena strukturkan. So dia strukturkan dengan namanya katibah. Dan ketika situlah dia bermula, setiap tim 40 orang ni akan berkatibah setiap minggu. Dalam bahasa kita berusrah lah. So zaman dia mula, usrah mingguan dia 40 orang. Siapa yang rasa nak tu? Alah, usrah kita tak sampai 40 orang dia bermula gitu Tapi akhirnya kenapa dia jadi usrah tu? Sebab ada zaman penangkapan yang dahsyat lah. Bila pemerintah nak sekat dia orang ni, banyak yang ditangkap. So bila kumpul 40 orang ni agak obvious. So dia kecilkan Maknanya dalam tim dia tu, sebelum ni unit terkecil dia 40 orang tu, battalion. Dia kecilkan lagi. Maknanya di bawah battalion tu ada usrah yang 7-8 orang. Maknanya dia akan ada tim besar, tim kecil. Faham So maknanya setiap minggu jumpa tim kecil, setiap bulan baru jumpa tim besar. So nanti kalau yang sampai masa tu macam kita ada usrah-usrah kita, tapi setiap bulan kita ada program yang semua usrah berkumpul. Dia jadi macam ni pasukan unit terkecil, ni pasukan unit besar. Faham So term usrah dengan katibah ni, dia bukan program tau. Dia bukan program. Dia ni unit ini, ni unit ni. Sebab dia family dan battalion ni kan group kan. So sepatutnya moodnya rasa gitu Oh ni tim kita terkecil, ni tim kita besar kita Right. So again, word dia ini bukan menggambarkan. Dalam saya sebut benda ni sebab apa? Sebab kebanyakan kita bila sebut word ni, kita tergambar wasilah, kita tergambar program Tapi asal maksud dia ialah tanzim ataupun struktur ataupun unit ataupun team. So kita sepatutnya rasalah teamwork itu Right. Adakah maknanya adakah namanya usrah ataupun family kalau tak ada kasih sayang dan sebagainya? Sepatutnya tak lah. So sepatutnya itu antara benda yang kita nak kena hidupkan dalam usrah kita. Adakah nama battalion kalau tak saling tolong menolong dan sebagainya? Tak jugalah. Apa kata nama unit yang hebat kan? So sebab tu siapa pernah dengar apa rukun usrah? Ta'aruf, tafahum, takaful. Pernah dengar?
Ada yang first time dengar? Okey, tak apa. Rukun usrah, kalau Abang bila dia set up ni, dia kata rukun dia 3. Ta'aruf, saling kenal mengenali. Tafahum, saling memahami. Takaful, saling bantu-membantu. In other words. Dan macam kita kata takaful tu kan, bukan takaful ni, tapi mafhum takaful tu sebenarnya saling bantu-membantu. Now, siapa yang dah pernah dengar ni, tertanya tak? Kenapa ni rukun usrah? Saya dulu tertanya tak? Sekejap, based on saya punya pengalaman usrah, saya ingatkan rukun dia tilawah, bukan, sebab itu yang kita buat tadi kan. So rupanya, kenapa saya fikir macam tu? Sebab saya bayangkan usrah tu program tu. Tapi bila kita faham usrah tu unit tu, mana mungkin tak saling kenal, tak ada saling faham, tak saling bantu-bantu. So itu, bila Abang ada create unit tu, unit ni yang akan menyebabkan kita boleh buat macam-macam, sebab unit tu kukuh kan. Kita saling faham, saling kenal, saling tolong-menolong. So kalau kita just purely jadi program je, tak kenal pun dia, tak tolong pun dan sebagainya, macam mana kita nak kata kita boleh buat kerja yang besar tu Right. Ni dah pergi besar lah. Kalau nak relate kan now, ni sistem now, siapa yang ikut usrah dan tarbiyah ni, kita akan perasan dia ada marahlah ataupun fasa-fasa dia. Oh, ni fasa kita mula mengenal benda ni, dan kita akan beralih fasa-fasa makin dia akan makin in depth, makin besar benda yang kita patut faham Now, semua perbincangan ni dia part of sistem tarbiyah. Sistem tarbiyah tu part of metodologi perubahan yang kita sebut tadi, yang manhaj taghyir. Dan metodologi perubahan ni part of gagasan dakwah yang terbesar sekali. Gagasan kita apa? Kalau Al-Banna dia petik daripada Quran hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Apa maksud dia? Sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu semuanya untuk Allah. Basically ini end result dia. Maknanya kita kata hasil hujung dia ialah tak ada lagi fitnah di atas bumi. Sekejap, fitnah ni faham ke? Fitnah bahasa Arab bukan fitnah bahasa Melayu tau. Faham tak? Sebab bahasa Melayu fitnah ialah kita cakap benda tak betul pasal orang kan. Fitnah dalam Quran bukan itu Sebab tu walaupun orang kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah tu lebih besar dia membunuh, bukan fitnah yang bahasa Melayu tu. Siapa tahu? Siapa first time dengar? First time dengar? Right. Now, dalam Quran, bila tidak ada lagi fitnah ni, macam mana? Okay, kalau kita ambil contoh tadi senang Satu fitnah yang berlaku sekarang adalah apa yang menimpa Gaza, apa yang menimpa Rohingya, apa yang menimpa Uyghur. Itu contoh-contoh fitnah, faham? Dia macam katastrofi yang sepatutnya tak berlaku. So sepatutnya hatta la takuna fitnah, maknanya tidak ada lagi benda yang macam tu yang berlaku. Tidak lagi ada umat Islam yang tertindas, tidak ada lagi orang yang tak mendapat haknya. Tu saya besarnya lah. Sebab tu kalau dalam al-fitnatu asyaddu minal qatl, siapa yang cari ayat tu dalam Quran, ayat tu tengah justify perang tau. Ayat tu Allah kata pergi perang. Dan quite interesting, para sahabat ni dulu masa zaman jahiliah biasa je perang-perang ni. Tapi bila dia dapat Islam, dia amat menghargai life apa semua ni, sehingga bila kata tiba-tiba datang pula arahan kemudiannya, oh kena perang, dia macam question lah, ni perang ni kan akan melibatkan pembunuhan. Kenapa? Dan Allah kata al-fitnah, benda yang berlaku macam kalau kita katalah Myanmar tu macam tu kan, maknanya umat Islam persecuted, benda tu dibiarkan berlaku asyaddu minal qatl, lebih teruk daripada pembunuhan yang terpaksa berlaku dalam peperangan tu. Faham? Justifikasi perang dalam Islam ni ialah sekiranya ada benda yang jika dibiarkan berlaku, dia lagi teruk mudarat dia daripada peperangan tu sendiri. Faham? So sebab tu datang al-fitnatu asyaddu minal qatl untuk justify kepada sahabat, tak, perang ni terpaksa. Sebab kalau kau biarkan umat Islam ditindas macam tu mudarat yang lagi tak boleh diterima. So peperangan tu akan memang adalah terpaksa dia yang syahid dan juga meninggal di belah sana, tapi dia necessary in that case So itu maknanya tak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya untuk Allah. Tu end result dia. So siapa yang meyakini benda dia, sebab tu bila dia tengok, kalau kita tengok Thailand, Myanmar apa semua tu, banyaklah kerja ni. Metodologi perubahan, siapa yang pernah dengar maratib amal? Pernah dengar? Tak pernah juga. Tapi nanti akan diintroduce kemudian. Dalam bahasa ni semua Arab, tapi kalau maratib amal ni ialah tertib ataupun stages or step of actions lah. Dia ada action plan dia. Kita bermula dengan perbaiki diri kita, lepas tu membina rumah tangga kita. Tu stages of action, part of metodologi perubahan untuk capai atas ni. Untuk boleh buat benda ni,
kita perlukan sistem tarbiyah untuk lahirkan jundi tadi yang bersama dengan soft untuk marah. Semua pun tahu ada surah As-Saff kan? Atau ada ayat apa? Apa ya? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Pernah dengar ayat tu? Now, soft hanya wujud masa bila? Dalam solat. Masa solat apakah soft ada? Solat berjamaah kan? Ada tak solat, kalau solat sunat ni, soft. Kenapa belakang tu? Tak ada kan? Pedulilah solat sendiri kan? So, soft tu directly imply berjamaah. So, kita siapkan jundi macam kita cakap tadi, supaya kualiti dia bukan calang-calang dan dia ready untuk bersama dengan barisan. Dan marhalah tarbiyah ni dia directly relate dengan, kat situ kita dah latih untuk disiplin, beramal jamaah ini, beramal berjamaah lah, berkumpulan, dan juga kualiti karakter ni yang kalau pernah dengar 10 muasafat. Pernah dengar 10 muasafat? Kalau tak pernah dengar nanti bila tanya dia ada apa? Tepat waktu lah, harisan ala waktihi, qawil jismi, physical, sahih ibadah, salimul akidah dan sebagainya. So essentially semuanya termasuk dalam 3 benda ni. Maknanya dalam proses kita di usrah ni sebenarnya kita dibina disiplin. Itu akan make sense kenapa kita dah latih dari sekarang untuk mampu susun. Kita akan kita nak buat kerja besar ni kemudian tau. Boleh faham? Dia bukan masa student kerja-kerja besar ni. Sebab zaman student kita pendek je, 4 tahun 5 tahunan. Kerja ni mostly kita buat masa beyond that. Dan masa beyond that kita ada keluarga punya tanggungjawab, kita ada kerja, sibuk dan sebagainya. So kita tahu nature dia gitu. How can we perform dengan kesibukan itu? So dekat situ yang datang prosesnya. Pelatihan amat awal ni ialah, kalaulah seminggu sekali kita assign, hari ni malam ni kita set, dan apa-apa kesibukan study kita kena boleh manuver supaya benda ni tak terkacau. Susunlah jadual masing-masing. Itu latihan first sebelum boleh nak latihan seterusnya until kita boleh actually perform masa sibuk kerja pun. Kau tanyalah siapa-siapa ni termasuk ini kan, macam kau nak kata beban kerja apa semua tu, macam orang lain juga. Bukannya kenapa dakwah ni sebab saya tak ada kerja kan, bosan sebab tu. Dia kesibukan sama juga, malah lebih lagi. Tapi dia sebab kita dah terlatih macam mana nak susun kehidupan kita tu boleh manuver. So baru kita akan faham kenapa kita decide setiap minggu memang kita dah latih macam mana nak supaya benda ni tak terkacau dengan kesibukan yang ada. Kalau ada assignment susun, kalau faham. So that's the early training untuk boleh pergi jauh, insya-Allah. Now, ni gambaran ke depan gambaran ke depan. Nak boleh ceritakan gambaran ke depan ni? Bukan paksaan sekarang, tapi nak katanya one day insya-Allah inilah yang kita harapkan. Bukan suruh kahwin ke mana, ini bukan. Satu, kita ada kapasiti kita yang sedang dibina. Ni kapasiti juga ahli tarbiyah. So, objektif dia towards the end kita akan jadi jundi insya-Allah. Dia akan long journey lah. Apa yang saya cerita kat sini, saya terus cerita sampai ke hujung tau. Tapi jangan risau takut dipaksa terus melompat ke sana. Faham ke? The process is a process. Sahabat pun dia ambil 23 tahun tu untuk sebelum Nabi dia wafatkan, dan dia ready untuk go on themselves. Kalau saya ambil contoh macam ni, tahu tak Ka'ab bin Malik? Kenal tak? Ada yang kenal? Kenal pasal? Tak kenal? Ka'ab bin Malik kan yang salah seorang yang kena pulau masa dia tak pergi perang Tabuk. Pernah dengar? Dahsyat tak dia punya denda kena pulau? Macam orang tak cakap dengan dia apa kan? Now, teruk sangat ke dia punya jenayah? Perang Tabuk tau Perang Tabuk Nabi panggil sebab perang tu kan jauh nak pergi ke Rom sana. Lepas tu dia delay sebab musim buah apa semua kan. Dia bukan niat tak nak pergi tau. Dia delay tapi lalas dah terlalu jauh dan dah tak possible. Dan kemudian balik Nabi tanya, kenapa yang tak pergi ni? So orang munafik semua bagi alasan lah. Kau punya alasan, dan Nabi kata okeylah. Tapi yang 3 orang ni mengaku silap, yang beriman ni, dan dia denda begitu. Now, berapa ramai yang syahid perang Tabuk? Tahu tak? Tak ada. Sebab apa? Ke tak tahu? Dia tak berlaku perang, betul tak?
Sama tak? Perang Tabuk ni pergi tapi tak berlaku perang balik. So tak adalah syahid tuan. So apa dahsyat sangat denda dia ni? Itu satu Kedua, siapa tahu apa yang berlaku masa perang Uhud? Perang Uhud ada yang atas bukit tu Nabi dah arahkan jangan turun ala apa pun, dia turun kan. Dengan sebab itulah Khalid Walid pusing naik atas dan ramai syahid termasuk yang Nabi sayang Hamzah dan Nabi cedera dan sebagainya. Now, apa denda kepada dia orang tu? Lagi dahsyat kan, dia menyebabkan ramai terbunuh, Nabi cedera. Allah kata dalam Quran apa? Fa'fu anhum, maafkan dia orang. Wastaghfir lahum, minta ampun untuk dia orang. Wasyawirhum fil amr. Maksudnya dan jangan keluarkan dia orang dari ahli syura. Tahu sebab apa lepas sampai hafal? Sebab Allah kata kalau kamu tegas dengan dia orang akan tinggalkan kau, dia orang akan lari. Now, siapa boleh make sense? Yang ni silap dia tak pergi perang tapi tak ada orang mati pun, denda dia bukan cancalang. Yang ni menyebabkan ramai orang mati, denda dia dimaafkan. Boleh make sense tak? Okey, siapa tahu perang Uhud masa tahun di awal lah, tahun ketiga Hijrah kan. Perang Tabuk ni hujung dah. So itu marhalah tarbiyah dia. Boleh faham Orang yang baru ikut usrah, salah macam mana pun dia janganlah dianggap macam yang dah lama ikut usrah ni. So jangan risau dari segi prosesnya begitu target dia jelas tapi kita bertahap. Dia tak adalah tak sepatutnya baru tiba-tiba astagfirullah datang lambat dia prosesnya dia bertahap So bila saya cerita ni jangan takut diimpose sebelum masanya. So satu, kita ada kapasiti kita nak dibina. Kedua, hopefully kita akan membina untuk mampu bina orang lain pula. Ni kapasiti ni biasanya kapasiti membawa usrah lah basically. Kita bina jundi yang lain. Ketiga, kapasiti bina amal. Dalam kalau kita faham tadi, dakwah ni perlu macam-macam. So ada yang akan turun kepada misi dakwah non-muslim ke, bantu orang susah ke apa benda. So ada kapasiti ni. Dan keempat, kapasiti membina penggerak dakwah. Beza kat sini ialah yang kat sini siapa yang boleh masuk sistem usrah untuk dibina jadi jundi. Yang ni orang yang tak nak dibina jadi jundi ni tapi still nak contribute. Saya nak jadi aktivis projek ni lah dakwah non-muslim. So kat sini. So ada empat benda ni, ideally speaking at the end of the day kita ada contribution kepada empat ni. Yang ni memang sampai habis lah. Saya akan sentiasa dibina sampai kualiti itu. Kedua, once saya ready saya nak bina orang lain pula. Ketiga, saya juga ada contribution dalam projek-projek dakwah yang pelbagai, mana-mana yang mampu. Dan keempat, dalam projek tu juga ajak orang lain yang kalau dia tak boleh ikut usrah pun at least contribute to the project. So tu gambaran besar lah. Right. Now, so antara soalan-soalan penting sangat ke komit dengan semua wasilah? Nah, ni soalan real kalau siapa yang pernah dengar, ada wasilah usrah atau wali usrah, ada daurah, ada mukhayyam, ada katibah atau mabit dan sebagainya. Ni yang saya sebut tadi. Kalau tak ada daurah bukannya memang kejahat pun Now, ataupun ada yang lain pula kata tajuk daurah kali ni apa Oh, kalau tajuk tu macam tak best je. So kita kena clear objektif setiap benda yang kita buat ni apa, baru kita boleh put in perspective. Now, kebanyakan kita benda yang kita akan first appreciate ialah setiap program tu untuk dapat bahan tertentu. Oh, kita akan cover benda tertentu lah. Macam ni hari ni tajuk ni, tu bahan Untuk apa? Untuk kefahaman kita diselaraskan. Tapi ini bukan the whole story Dia ada dua benda lagi serentak. Kedua, program-program ni juga melatih komitmen kita, disiplin kita untuk datang tu in the first place dan sepanjang itu So ini akan membina step by step disiplin kita sebagai insyaAllah makin dekat kepada kualiti jundi tu. Yang ketiga, among us. Maksudnya sebab tu aktiviti tu sepatutnya menyuburkan lah, makin kenal, makin rapat, makin faham. Ini untuk mampu, barulah kemudian baru saling boleh tolong-menolong dan sebagainya. So kita kena faham setiap kali program kita ada tiga benda ni serentak. Kalau kita ingat ni saja, boleh tak kita kata saya tak datang, saya nak dengar recording je, boleh tak? Boleh lah kalau nak cover ni. Tapi yang ni memang lepas lah. Faham? So sebab tu kita kena faham, kalaupun ada uzur syar'i macam sahabat tu, still ada cara. Okay, minta izin awal lah. Kalau saya ada exam ke apa, macam mana? So that's disiplin kita lah. Dia bukan macam terus. Siapa pernah dengar cerita burung hud-hud dalam Quran? Burung hud ni masa zaman Nabi apa? Nabi Sulaiman. Apa cerita dia? Mula kalau kita baca mula-mula Nabi Sulaiman tanya mana burung hud-hud kan? Sebab tak kumpul. Lepas tu dia kata apa?
Dia kata kalau dia tak ada alasan ni, aku nak sembelih dia. Ni boleh baca dalam Quran. Kenapa dahsyat sangat dia? Sama nak sembelih. Itu ni sebab burung huk tu dah level jundi tau. Kalau nak put in konteks, faham? Dia dah level yang dia dah faham. Nabi Sulaiman kata, kumpul sekarang, semua kena ada sekarang. Tapi dia tak ada, memang dia layak disembelih. Kemudian tapi rupanya burung huk tu ada sebab yang syar'i. Sebab dia nampak di negeri Sabak apa semua tu kan, ada Puteri Balqis apa semua tu. So dia buat cerita, ada ni, dan cerita dia tu lah. So dia diampunkan kerana dia ada reason. Masa tu tak ada WhatsApp nak cakap kan. So itu faham maksudnya expectation. Tapi jangan ingat saya nak kata kena macam itu, tapi nak katanya itulah gambaran level jundi tu. Maksudnya expectationnya tip top so itu burung huk ya. Now kalau kita silap faham, sistem ni untuk apa, dan cara kita deal tu akan berbeza so contohnya ni contoh-contoh kesilapan yang tak sepatutnya berlaku ataupun kita latih untuk kurang berlaku dan makin tidak contohnya tak ada datang usrah ataupun wasilah, tak ada uzur apa-apa, ataupun datang lewat tapi sebenarnya boleh je elak kelewatan tu, ataupun tiba-tiba keluar masuk tak bagi tahu, buat suka hati kan. So ni maknanya kalau kita kata program ni nak latih, satu kita faham apa dia sampaikan, kedua disiplin kita macam mana, ketiga kita punya interaction ni. So bila kita contohnya kita nak guna ni adalah disiplin kan, kat sini kena tanya camp komandan ke, faham ke, kita dilatih disiplin tu okay. Kalaulah benda-benda yang kecil ni pun kita tak mampu nak train diri kita, susahlah kita nak bayangkan masa kita dah sibuk dah semua tu, kita actually boleh perform, memenuhi tugas khalifah kita okay. Okay. Ni contoh-contoh yang quite interesting lah saya rasa. Kalau kita tak faham kita sedang buat apa ada tak orang yang masa waktu surah dia pergi sembang ataupun dia main phone, dan benda ni problem tak? Now, if kalau sistem tu kita hanya nampak untuk something, contohnya kita faham setiap kali majlis kita untuk dapat ilmu je, tapi yang di tengah cerita ni ilmu yang aku dah ada, kita boleh buat benda lain kan. Tapi kalau kita tak, ni ada 3 package tu, so dia akan nampak lah benda tu macam tak sepatutnya lah. Sabar je lah, tunggulah habis baru nak buka ni kan. Kalau adik-adik semua kalau masa usrah tiba-tiba ada budak buka surat khabar baca, kau rasa problem tak? Yang tengah usrah dia buka surat khabar, benda tu sama tak dengan buka WhatsApp dengan Facebook? Dia sama lah, cuma bentuk yang lain kan. Ataupun tiba-tiba ada member lalu kat luar tingkap, apa khabar kan, kita akan nampak problem kan. Tapi sama je tengok reply WhatsApp kan. So kalau perlu minta izin lah kan, saya perlu reply WhatsApp. So itu struktur yang kita dilatih untuk be aware of ini. Alright, insyaAllah. So kemampuan kita kontrol diri kita daripada urge temptation yang ada ni, benda yang sebenarnya akan membantu kita untuk kontrol diri kita dengan urge yang lebih besar cerita ni bab ni panjang lah kalau kita kata orang-orang yang telah diuji dengan ujian-ujian yang besar. Alright. Alright. So jelas kami tengok surah ni, kita dah towards the end. Ada soalan apa-apa? Ada yang tak nampak kenapa masih tak faham lah kenapa surah ni? Okay, in short ni kalau nak ni, kalau siapa yang ni, kalau recap siapa yang kata betul-betul saya nak laksanakan tugas khalifah ataupun tugas umatan wasata, ataupun tugas syuhada a'lan nasadi, ataupun ni marati amal apa semua tu, nak latih diri kita jadi quality yang hebat dan berarti apa kata teamwork yang hebat dan sebagainya. Sistem usrah ni memang didesign untuk usahakan untuk tercapai semua benda ni insya-Allah. So tu khulasah besarnya lah insya-Allah. Now, as penghujung satu motivasi, semua hafal surah ni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saya nak ambil yang kat sini Now, salah satu background surah ni adalah bila Nabi kematian anak lelakinya, dia orang duduk kutuk Batara Muhammad. Batara ni apa? Abtar ni terputus terputus. Maksudnya Muhammad telah terputus. Sebab apa? Legasi dia terputus sebab apa? Takkan ada wujud dalam dunia ni bin Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tak ada anak lelaki kan. Sebab anak lelaki dia meninggal. Sebab dia ada anak perempuan, tapi kalau cucu dia yang daripada anak perempuan, dia akan bin ke sana lah kan. Contohnya menantu dia Ali kan. Jadi bin Ali, dia jadi bin tu kan. Maknanya dalam dunia dia tak ada orang boleh claim bin Muhammad. Tak wujud. So sebab tu dia orang kutuk Muhammad telah terputus, legasinya terputus. Tapi Allah kata apa macam ni? Inna syani'aka huwal abtar.
Basically dia orang tu lah, banyak orang-orang yang benci kau ni, dia orang lah yang terputus. Siapa faham? Ada beza tak kalau contoh kalau ni dah jadi mak-mak anak kita datang menangis kan, mak, kawan saya kat luar tu kata saya ni bodoh lah. Kasar sangat. Katalah budak-budak ni kan, katalah kawan dia kata dia bodoh kan. Ada beza tak kalau kita jawab tak ada, dia orang yang bodoh, dengan kita jawab dia orang pun bodoh juga? Apa beza dia? Satu tu acknowledge memang mak tahu kawan dia bodoh dia orang pun bodoh kan. Tapi satu lagi bila kata dia orang yang bodoh tu maksudnya bukan kau. Faham? So ayat ni begitu dia orang yang terputus. So dia ada mafhum besar, dia orang yang terputus dan kau tak. Mafhum mukhalafah dia. Kat situ menimbulkan satu persoalan. Macam mana Allah kata Nabi tak terputus, sedangkan memang dia tak ada legasi bin Muhammad tu? Kat mana legasi dia? Jawapan obvious macam mana? Kat mana legasi Nabi Muhammad SAW tu yang berterusan? Tak ada jawapan. Sahabat yang dibina tu kan, sahabat yang dibina tu lah yang berterusan sampai hari ni. Now, hasil dari situ saya mengharapkan semua ada cita-cita tu. Saya nak pergi berjumpa dengan Allah dengan keadaan tak terputus sampai bila-bila. Maknanya saya akan bina orang yang reti bina orang, yang reti bina orang sampai habis. Itulah Nabi buat kepada sahabat yang reti untuk sambung kan. Maksudnya dia takkan terputus Dan itulah ganjaran yang cukup besar sebenarnya. Kalau kita tengok hadis macam man sanna sunnatan hasanah fa'amil biha, siapa yang menumbuhkan sunnah yang baik, tren yang baik, orang ikut, dia akan dapat pahala tanpa mengurangkan. So kalau orang yang dapat membina orang dan bina orang dan tak terputus sampai, kalau dia Nabi dan sahabat sampai sekarang dah apa 1400 tahun boleh bayang tak dia punya, kalau kita bina piramid tu dari situ dah terlalu, daripada Nabi dan para sahabat tu sampai satu dunia tu kan. Tak teruja ke nak macam tu juga? Aku pun nak macam tu juga. Aku nak bina orang yang bukti bina dan ramai-ramai. Sebab kita sedang dibina sekarang ni. Dan harapnya murabi kita pun bercita-cita begitulah. Sebab tu dia memberi masa dan tenaga untuk kita kan. Dan harapnya kita pun membina cita-cita yang sama supaya kita boleh bina juga. Dan insya-Allah kita harap bila kita buka kitab amal kita, mana datang banyak ni, yang itulah. Kan amalan-amalan yang kalau kita kata siapa yang biasa dengan MLM kadang-kadang dia ada ganjaran based on berapa generasi downline tu kan. Tapi yang ni yang kita dah mati lama pun masih masuk So harapnya masing-masing teruja lah untuk mengumpul benda tu. Of course first stage dia ialah macam mana kita betul-betul dibina supaya kita mampu actually untuk replicate dan bina dia pula insya-Allah. Wallahu alam. Itu saya tutup di situ insya-Allah. Harapnya bermanfaat.